Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton, guru-guru, ibu bapa, para pelajar lepasan SPM khususnya lepasan SPM 2020 yang batch yang paling unik lah yang kita kira yang diuji dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini, dan juga para pelajar yang lain yang sedang menonton kita bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi selaku moderator saya Syahila Muhammad, selaku moderator anda pada malam ini akan mengendalikan program pada malam ini, dan Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dapat kita bersama-sama dalam program webinar siri 01 dengan topiknya yang sangat menarik, iaitu SPM Unlock ke mana hala tuju selepas ini. Jadi program pada malam ini memang kita bawakan khas untuk pelajar-pelajar lepasan SPM khususnya, untuk memberikan info-info yang terkini lah berkenaan dengan hala tuju selepas ini, pendidikan yang mereka akan ambil, bidang apa. Dan untuk program malam ini adalah anjuran daripada Persatuan Alumni Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, atau nama glamour yang kita kenali sebagai Jenan lah. Sebab kalau saya pergi mana-mana, kalau orang tanya sekolah mana dulu, orang tak tahu sekolah mana. Macam disebut Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Sekolah Menengah Sultan Halim tak tahu kat mana, tapi bila saya sebut Jenan, barulah macam oh Jenan, macam itulah lebih kurang kita dikenali dengan nama Jenan lah. Jadi sementara kita menanti biasa ahli panel kita untuk bersiap sedia, saya nak mintalah para penonton kita untuk sharekan live pada malam ini di ruangan FB anda dan ajak ramai-ramai untuk menonton webinar kita supaya sama-sama kita mendapat manfaat pada malam ini. Jadi para penonton juga dialu-alukan untuk bertanya soalan mengenai hala tuju atau kerjaya di ruangan komen kepada barisan ahli panel kita, dan kita akan minta ahli panel menjawablah dalam 30 minit sebelum program kita berakhir. Jadi saya terangkan serba sedikit flow untuk malam ini. Jadi perkongsian kita pada malam ini dibahagikan kepada 4 pusingan, dan setiap pusingan akan diselang-seli soalan kepada setiap ahli panel, dan masa peruntukan untuk ahli panel menjawab setiap satu soalan tu adalah dalam lebih kurang 5 minit. Jadi baik sedang penonton yang saya sayangi sekalian, kita sangat bertuah pada malam ini kerana kita dapat bersama-sama dengan barisan ahli panel kita yang sangat mantap. Jadi selamat datang saya ucapkan dan terima kasih kepada barisan ahli panel kita yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk berkongsi info-info ataupun input yang untuk pelajar-pelajar lepasan SPM lah. Jadi kita tengok wajah-wajah kita, wajah-wajah panel kita pada malam ini. Nampak ada Datuk Kamel, ada terima kasih Cikgu Syahila. Hai, apa khabar? Hai Puan Yusma, Adik Aina juga kita ada di malam ini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih barisan ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa. Dan kalau kita tengok pun daripada raut wajah mereka, kita baru dengar dia punya ucapan salam je, belum dengar lagi dia punya info-info, tapi kita tahu dah ada info yang sangat menarik yang mereka akan bagi kepada kita, dan juga ahli panel kita pada malam ini merupakan alumni Jenan sendiri, produk Jenan lah, hasil keluaran Jenan. Okey. Jadi para penonton, sebelum kita meneruskan slot-slot perkongsian bersama ahli panel kita, bolehlah kalau kita berkenal-kenalan dahulu serba sedikit dengan ahli panel kita. Jadi ahli panel yang pertama merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam Kementerian Pendidikan di Malaysia, kira orang penting lah dalam pendidikan ni, iaitu Datuk Kamel bin Mohamed. Selamat datang Datuk. Okay. Terima kasih. Khabar Datuk, baik? Alhamdulillah, saya bersiaran daripada Seksyen 7 Shah Alam malam ni. Oh, baik-baik Datuk. Jadi untuk Datuk saya bacakanlah serba sedikit tentang latar belakang Datuk, dan beliau merupakan timbalan ketua setiausaha dalam bidang pengurusan di Kementerian Pendidikan Malaysia dan berasal dari Perlis lah, orang utara ni, dan beliau merupakan batch J79 dan sangat aktif ketiga di zaman sekolah, dan beliau juga pernah menjadi Presiden Alumni SAMSA iaitu sesi 2018-2020. Dan sebelum beliau ke Kementerian Pendidikan, beliau juga pernah memegang beberapa jawatan seperti Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah Perbadan Harta Intelek Malaysia pada tahun 2007 hingga 2010, dan juga pernah berkhidmat di Unit Perancang Ekonomi di JPM bahagian Ekonomi Kementerian Kewangan Bahagian Dasar dan Perancangan MOSTI. Dan beliau juga merupakan graduan dalam bidang MBA
Banking and Finance di United Kingdom dan juga pemegang master dalam Geochemistry dan Geology di United States dan pernah mengikuti executive program di Harvard Business School London School of Economics. Jadi bila saya baca pun saya dah macam wow, hebatnya latar belakang Datuk ni. Saya macam teruja, macam nak tahu sangat apa serba sedikit tentang ilmu Datuk sebenarnya. Tapi nanti dulu kita akan sharekan selepas ini, Datuk. Jadi kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua pula, iaitu beliau merupakan pengarah bahagian kolaborasi industri dan komuniti Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, iaitu Puan Yusma. Puan Yusma binti Yusof, apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat Syah. Syah apa khabar? Baik, sihat Puan. Syukur. Okay, beliau merupakan batch J84 dan selepas menamatkan pengajian di Jenan, beliau meneruskan pengajian ke University of Warwick, United Kingdom untuk ijazah pertama dan ijazah kedua. Dan beliau juga sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan ni selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum beliau memegang jawatan pengarah bahagian ni, beliau pernah juga memegang jawatan sebagai guru, pensyarah, ketua jabatan, timbalan pengarah akademik dan juga pengarah politeknik sebelum ini. Jadi yang kita bawakan ni memang orang-orang yang sangat hebatlah dalam bidang pendidikan yang sangat berpengalaman. Dan kita teruskan ke ahli panel kita yang ketiga, iaitu pelajar lepasan SPM 2020 yang kita bawakan khas untuk sharekan pengalaman dia sepanjang dia menempuh SPM. Kita ada adik Aina Irdina. Apa khabar adik? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih adik sudi terima jemputan daripada kami. Adik Aina Irdina ni merupakan penolong ketua pelajar di Sekolah Menengah Sultan Adam Halim dan ahli majlis tertinggi Badan Dakwah dan Rohani. Dan beliau juga bergiat aktif dalam bidang sukan, iaitu olahraga dan juga bola keranjang dan merupakan pelajar bidang sains tulen. Beliau juga pernah dilantik sebagai tunas guru sewaktu di tingkatan 4 untuk membantu pelajar-pelajar yang lain dalam akademik. Jadi sebelum kita meneruskan ke slot perkongsian, mungkin adalah kata-kata awal daripada barisan ahli panel kita ni untuk sidang penonton. Mungkin dalam 1 minit untuk kata alu-aluan, kata pengenalan lah daripada barisan ahli panel kita. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya panggil Cikgu Syahila lah. Cikgu bersiaran daripada mana malam ni? JB ya? Oh. Okey. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada alumni kita lah ya yang mengambil inisiatif untuk membuat sesi pada malam ini dalam konteks pandemik, walaupun kita di rumah tapi kita masih dapat bersilaturahim. Terima kasih syabas kepada alumni J Bulletin. Alah, nanti sekejap. Saya dah ada gangguan sikit. Ada kejap. Nanti kejap nak tengok. Just kejap ya. Just pause kejap. Okey, mungkin kita boleh teruskan kepada Puan Yusma sementara Datuk Kamel ada urusan lain. Silakan Puan. Assalamualaikum semua para hadirin dan viewers sekalian ya. Terima kasih Cikgu Syah. Saya pun tak tahu sebenarnya Syah adalah seorang guru Masya-Allah. Tabarakallah. Syukur pada Allah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih di atas jemputan ini. Ini first time I'm giving back to Jenan. Tak pernah saya dijemput. So I'm very honoured lah. Sangat-sangat terharu di atas jemputan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni. Dan juga of course the President Abang Gani. Thank you so much. Kerana sudi barangkali mencadangkan nama saya mungkin ya. Dan juga kepada Datuk Kamil ni, my ex-boss lah. My boss lah dalam pendidikan ni. Datuk Kamil is actually my boss. Dan juga terima kasih kerana sudi mendengar celoteh kita pada malam ini insyaAllah. Terima kasih Puan. Mungkin daripada adik Aina Irdina sedikit pengenalan kata-kata ataupun nak ajak kawan-kawan lain tonton sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur kehadirat ilahi kerana kita dapat berjumpa bersama-sama dalam forum pada hari ini. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah mengundang saya sebagai salah seorang ahli panel dalam forum pada malam ini. Dan apa yang saya gembira dengan forum kali ini, saya berharap agar
kita dapat mencapai objektif forum pada malam ini. Dan selain itu kita dan alumni-alumni Samsu dapat menjalin ikatan silaturahim dengan lebih erat dengan melakukan program-program sebegini. Dan saya harap semua orang gembira untuk menyertai forum pada hari ini. Okay, terima kasih Adik Aina. Jadi Datuk dah kembali. Jadi Sorry, ada some ini gangguan sikit. Okey, saya dekat pengenalan ni ucap tahniah tadi kepada alumni kita, tapi saya rasa saya perlu mengucapkan tahniah kepada batch seperti mana Syaila cakap tadi, ya. SPM 2020 ni. Ini memang luar biasa, tapi saya rasa kita kena bagi kredit kepada pengetua kita lah, Cikgu Zuri Syam. Dia baru masuk, kita bagi tepuk tangan lah. Ya. Sebab batch ni saya tak tahu ada ke tidak. Ada yang saya rasa ada yang dapat banyak A, string A. Saya sebutlah nama ni. Macam yalah, of course Adik Aina pun antara salah seorang yang cemerlang. Kita ada tadi saya tanya Cikgu Zuri Syam, Nurul Syaza, Nurul Iman, Fatihah, Robiah, ni just sebahagian daripada ni yang cemerlang. Tapi yang penting kita ada 26 calon yang semua dapat all A tahun ni. Ya, berbanding sebelum ni 24. Itu peningkatan. Dan kita punya GP pun daripada dah dapat 1.98 ya. Best in 7 years. Dan ada pencapaian saya dimaklumkan oleh pengetua bahawa 9 subjek better lah daripada tahun sebelum ni, dan juga peratus lulus pun dalam semua subjek terbaik dalam masa 7 tahun. Jadi itu adalah yang merupakan satu pencapaian ya, kepada di bawah kepimpinan Cikgu Zuri Syam, pengetua kita, walaupun dia masuk saya rasa masih panas lagi tu ya, seat dia. Jadi dia terima kasih Cikgu, saya ada ni. Dia ada, saya tengok tadi. Okey, itu sajalah pendahuluan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniahlah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang mendapat keputusan yang cemerlang. Tapi yang kurang cemerlang pun jangan sedih, masih ada lagi harapan untuk anda selepas ini. Jadi tanpa melengahkan masa lah, kita tak nak run of time kan. So jadi kita terus bersama dengan ahli panel kita yang pertama untuk kita mulakan slot perkongsian yang pertama. Okay, Datuk Kamil bin Mohamed. Jadi Datuk, boleh tak Datuk kongsikan mengenai laluan selepas SPM, terutamanya program-program yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, termasuklah cara permohonan, okay, syarat minimum untuk mereka memohon. Jadi boleh Datuk kongsikan? Silakan Datuk. Okey. Selalunya kalau KPM ni selalu dikaitkan macam mana nak jadi guru lah. Okey, itu satu. Satu lagi macam mana nak pergi ke masuk matrikulasi. Ya. Of course ada jugalah yang memilih untuk nak masuk tingkatan 6 semua tu ya, tapi yang banyaknya saya fokuskan kepada matrikulasi dan juga guru lah ya, selain daripada tingkatan 6 ya. Now kita tengok kalau dari segi guru ni dia selalunya ada dua laluan lah KPM ni. Yang pertama sekali dia panggil program yang mana ijazah sarjana muda pendidikan di Institut Pendidikan Guru IPG. Ya, program ni selalunya 1 tahun kita panggil foundation dan juga untuk 4 tahun degree lah selepas tu. Ya, itu dipanggil PISMP. Ya, saya rasa PISMP ni siapa yang berminat semua dah ada dah. Dia tutup hari tu April, lepas tu bila batch-batch Aina semua siapa yang minat jadi guru tu dia kena update. Tapi sebenarnya kita dah selaraskan, kita tarikkan data tu, selaraskan data SPM juga kita dah tahu dah. Ya, okey. Selepas tu dulu ada juga program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negeri. Ada yang pergi bawa bakar-bakar guru. Yang tadi tu yang IPG ni dia mengajar sekolah di SJK, SK, Sekolah Kebangsaan, ya, SJKT, SJKC. Dan yang program pelajar cemerlang ni guru-guru bahasa balik dia nak mengajar di sekolah menengah lah. Ya. Kita hantar pergi France untuk nak jadi guru-guru bahasa Perancis, ya, parlez-vous français. Lepas tu ada juga yang kita hantar ke China, ya, guru bahasa Mandarin. And then kita juga ada program-program yang jadi guru-guru pendidikan Islam ya, di luar negeri. Ada dulu dah hantar pada
Egypt pun ada, Jordan semua ni. Tapi takat sekarang ni kita tengah semak balik lah seperti mana adik-adik, anak-anak lah semua anak-anak tengok ya. Baru-baru ni pun menteri ada buat pengumuman kita nak ambil guru-guru sebab banyak kekosongan. Jadi kita nak kena tengok balik lah berapa sebenarnya kekosongan, dan dalam konteks sekarang pun kita nak tengok berapa keperluan nak pergi hantar ke luar negeri. Jadi itu laluan di KPM ni sebenarnya itu yang jadi guru. Selepas tu matrikulasi, matrikulasi pun sama ya. Rasa ada setengah hari tu lepas SPM dah update dah. Aina dah update semua ya. Ini banyak yang nak buat medik. Ya, jadi Ya sudah. jadi matrikulasi tu kita banyaklah. Saya kalau nak cerita panjang ya. You all baca pergi website KPM tu, banyak dia punya ada Aina dah check ya. Dalam dia punya FAQ tu bila-bila dia ada ni minggu depan awal ni ada, saya rasa akan ada pengumuman nanti ya, siapa yang dapat. Jadi kita ada pusat matrikulasi kita ya. Jadi matrikulasi ni pula ada yang matrikulasi kalau yang nak buat kedoktoran tu dia pergi sains hayat lah ya. Ada matrikulasi kejuruteraan, ada sains fizikal, dan juga ada yang matrikulasi juga program perhantaran tu kita buat di 2 kolej mara. Jadi itu sahaja. Yang lain tu mungkin ada juga yang memohon melalui saluran UPU yang nak pergi buat asasi, ada yang nak pergi poli jadi anak murid Puan Yusma. Tahniah Puan Yusma. Puan Yusma ni baru naik pangkat ni pergi ke headquarters. Ya, dulu dia pengarah Politeknik. Ya, betul. Politeknik Sultanah Bahiyah. Tunku Sultanah Bahiyah. Ya, betul. Jadi dia sekarang ni kita bukan kita lah, KPT pindah, bukan pindah lah, dia tarik dia pergi headquarters. Tahniah ya, beri amanah. Terima kasih Datuk. Jaga industri. Jadi mungkin Puan Yusma akan cakap kejap lagi laluan untuk politeknik dan kolej komuniti, dan yang lain-lain tu kita ada lah ya. Kalau bawah Kementerian Pengajian Tinggi, laluan untuk program-program asasi banyak di universiti kalau you all tengok ya, dan juga ada laluan-laluan yang kita katakan untuk asasi di ini, dan juga pentingnya kena faham ya, tempat-tempat di universiti atau program laluan di KPT ni dia kena cater untuk lulusan SPM dan juga untuk lulusan STM dan juga yang setara lah. Now, satu saja saya nak bagi tahu, mungkin anak-anak murid-murid yang ada satu yang mungkin tak ramai sedar bahawa nak buat accounting dia ada 2 track tu. Satu dia pergi buat masuk matrikulasi, habis matrikulasi you akan masuk program perakaunan di universiti yang lain. Satu lagi dia perakaunan, dia track professional accounting. Duduk kat situ, lepas tu you ambil ada subjek-subjek yang tertentu lah. Selepas tu dia akan yang ni kita buat kerjasama dengan UiTM dan juga Institute Accountant Malaysia ya. Jadi itu memang dia go professional. Dia akan keluar tu jadi chartered accountant. Kalau yang minat jadi accountant, itu 2 track. Tapi saya rasa Cikgu Syahila banyak information ni semua anak-anak kita dah faham dah. Dia orang sebab sekarang ni kita lebih kepada nak menjuruskan, nak bagi tahu dia orang ya. At least hopefully you all semua ni time berdoa je lah. Terima kasih. Okay, baik Datuk. Satu perkongsian yang sangat menarik. Okay, diharap pelajar-pelajar lepas ni take note lah apa yang Datuk bagi tahu tadi. Laluan-laluan ada asasi, ada matrikulasi dan sebagainya lah. Jadi kita dah dengar di bawah pengurusan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita beralih ke Puan Yusma. Jadi kita nak tanyalah apa dia program ataupun kursus yang ditawarkan di bawah Politeknik dan juga kolej komuniti, dan mungkin ada mata merit ataupun syarat minimum untuk mereka melanjutkan pelajaran di sana. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cikgu Syahila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Kamil ya. Saya kata he will always be one of my bosses. Dan juga Cikgu Syahila sendiri dan juga viewers sekalian ya. Okey, I would say I'm representing TVET ataupun Vocational, Technical and Vocational Education.
dan dalam sistem TVET ni sebenarnya ada banyak TVET players, bukan saja di Kementerian Pengajian Tinggi, bukan saja Politeknik dan College Community, tapi kita juga ada macam agensi seperti MARA, UniKL. Kita juga ada MTON, Malaysian Technical Universities yang juga offer TVET punya programs. Kita ada juga kementerian-kementerian lain, Kementerian Belia dan Sukan pun ada yang offer TVET, Kementerian Kemahiran Manusia pun ada yang offer TVET. So ada banyak institution yang ataupun kementerian yang offer TVET courses. Tetapi kelebihannya untuk Politeknik dan College Community ni, kalau Cikgu Syahilah boleh tolong kongsikan slide saya, ada tak? Ada. Okey, saya mula sementara Cikgu Syahilah tengah uploadkan slide tu. Jadi Politeknik dan College Community sejak tahun 1969 telah mengeluarkan lebih kurang 721,000 tenaga kerja teknikal dan vocational untuk Malaysia. So 700,000 tu adalah 1/3 daripada population Kedah. Ataupun 3 kali ganda mungkin populasi, mungkin hampirlah 2 kali ganda lah, 2 kali ganda populasi Perlis mungkin jadi dah ramai yang kita keluarkan. So we would say that Politeknik dan College Community is the biggest TVET player in the country. Walaupun saya kata tadi ada banyak lagi TVET players, tapi we produce the most setakat hari ni lah. Okay, if you look at the next slide, kita lihat the next slide please Cikgu. Okay, satu lagi. Kenapa Politeknik dan College Community menjadi pilihan ramai? Sebab ini di antara jenis-jenis politeknik dan jenis-jenis college community yang ada. Kita ada 36 politeknik keseluruhannya di Malaysia, dan kalau kita lihat ada 100 lebih lah college community di Malaysia, and we offer untuk politeknik, kita offer sarjana muda pun ada, tapi sarjana muda kita lebih kepada work based learning. Apa itu work based learning? Dia lain sikit daripada program degree di universiti di Malaysia maknanya kita dah attach dia orang ni, student ni, dengan company selama setahun as compare to mungkin 3 bulan ataupun 6 bulan internship di program degree yang biasa di universiti. So ini kelainan kita. Dari mana kita dapat inspirasi ni? Tak lain tak bukan, inspirasi untuk work based learning ni kita perolehi daripada sistem Fachhochschule di Jerman. Kita ambil dan kita olah untuk diguna pakai di Malaysia. Tapi kekuatan politeknik sebenarnya adalah bila kita menghasilkan dalam 72 program diploma. Kita ada juga untuk mereka yang tak dapat banyak A dan sebagainya, itu kita ada pra diploma, dan juga untuk mereka yang mempunyai kelainan upaya, kita ada 5 sijil kemarahan khas. Tak banyak institusi yang offer sijil kemarahan khas untuk mereka golongan berlainan upaya ni. Sementara college community pula kita ada dalam 93 college community induk dengan ada 11 cawangan. Contoh di Sungai Petani, kita ada Sungai Petani the main college community Sungai Petani, dan kita juga ada cawangan-cawangannya. Dan college community offer 16 diploma. Apa beza diploma politeknik dan diploma college community? Daripada segi struktur pembelajarannya. Kalau diploma politeknik dia ada dalam 40% teori dan 60% hands on, whereas di college community kita ada dalam 30% sahaja teori dan 70% hands on. Jadi kalau it depends on your type of learning kita kena faham diri kita sendiri. Setengah orang tu dia lebih suka kepada hands on. Jadi kalau dia lebih kepada hands on, maka saya sarankan you might be a good student, tapi kalau you lebih kepada practical work dan politeknik or college community is actually your best choice lah. Dan of course yuran pengajian tak ribu-ribu. Yuran pengajian kita di antara yang termurah di Malaysia. Gitu. Cuma RM200 sahaja untuk yuran pengajian kita. Okay, next slide. Next one. Dan kita ada kampus di seluruh Malaysia For example, kalau di Penang alone kita ada dalam 3 politeknik, Politeknik Metro, Politeknik Balik Pulau dan Politeknik Seberang Perai. Di Kedah kita ada 2 sahaja, iaitu Polimas Sultan Abdul Halim of course, dan isterinya Sultanah Tunku Sultanah Bahiyah, di tempat mana saya menjadi pengarahnya dahulu lah. Tapi macam di KL, di Selangor kita ada PSA Shah Alam, kita juga ada Sultan Idris Shah
Di Johor kita ada Politeknik Mersing Johor, kita ada PIS Politeknik Ibrahim Sultan. Daripada semua politeknik ini, 3 kita katakan sebagai politeknik premier, iaitu Politeknik Engku Omar yang mana telah ditubuhkan pada tahun 1999, and I think Politeknik Engku Omar is quite famous. Dan juga kita ada Politeknik Shah Alam, kita anggap sebagai premier, dan Politeknik Ibrahim Sultan juga kita anggap sebagai politeknik premier, yang mana nak masuk politeknik premier ni requirementnya sama seperti nak masuk universiti yang lain. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 5 kredit. Tetapi sebabkan competition yang agak orang kata stiff competition di kalangan pelajar-pelajar kita, kadang-kadang tu nak masuk politeknik premier ni you have to have semuanya kredit. Selalunya kalau if you can have all credits, dan insyaAllah you akan dapat masuk politeknik premier, dan preferably of course lah kredit yang A lah kan. Dan seterusnya college community pula, asas penubuhan college community adalah, next slide dah, okay. Asas penubuhan college community adalah satu college community di satu kawasan parlimen. So bilang sendirilah berapa banyak kawasan parlimen yang kita ada setiap kali kita keluar mengundi, dan begitulah bilangannya di Malaysia. Okay, next one. Next slide. Dia adalah milik penuh kerajaan, jadi you don't have to worry sama ada MQA atau tidak. Kita ada ETAC. ETAC ni adalah untuk semua program kejuruteraan kita telah mendapat kelulusan ETAC, iaitu the Technical Board ataupun BEM, Board of Engineers Malaysia, dan juga dipersetujui oleh MBOD, Majlis Teknologi Malaysia, ya. Saya rasa setakat itu dulu kot, Cikgu Syah. Nanti kan saya pula yang conquer the whole hour pula. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Syahila. Okey, baik Puan Yusma. Terima kasih atas perkongsian. Memang saya tengok tadi slide pun memang banyak sebenarnya saya nak tanya, tapi kita hold dulu. Mungkin di akhir nanti kita akan tanya semulalah. Jadi sebelum kita teruskanlah ke soalan seterusnya, kita nak bertanyalah sedikit kepada adik Irdina. Mungkin bila adik dah tengok tadi daripada apa yang Datuk Kamil cakap, apa yang Puan Yusma beritahu tentang politik college community, mungkin adik Dina ada perancangan. Apa perancangan adik selepas ini dalam bidang pengajian, dan mungkin ada nak melanjutkan pelajaran di mana-mana ke? Cuba adik Dina sharekan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh Cikgu Syahila sebentar tadi. Okey, seperti yang diterangkan oleh kaunselor-kaunselor saya di sekolah, terdapat pelbagai laluan yang dapat diambil selepas tamatnya SPM. Contohnya saya boleh memilih untuk pergi ke laluan asasi, diploma, SPPM ataupun matrikulasi. Namun pada pendapat peribadi saya sendiri, saya ingin menyambung ke peringkat asasi. Faktor mengapa saya memilih untuk menyambung ke peringkat asasi ialah tempoh belajarnya adalah lebih singkat berbanding yang lain. Contohnya seperti diploma. Jadi apabila saya mengambil, saya meneruskan pengajian ke peringkat asasi iaitu selama setahun sahaja. Manakala jika ke diploma selama 3 tahun. Jadi ia dapat mengurangkan masa saya untuk belajar. Dan seterusnya, selain itu, guru-guru kaunseling juga sering mengatakan bahawa peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat degree di universiti yang terpilih adalah lebih cerah apabila kita mengambil asasi. Seperti sebelah kaki telah masuk ke universiti tersebut. Contohnya, apabila saya mengambil asasi di Universiti Malaya, peluang untuk sambungkan pengajian di Universiti Malaya adalah lebih cerah. Namun, saya tidak mengatakan bahawa diploma ataupun SPPM maupun matrikulasi adalah tidak baik, dan sebenarnya setiap cabang pengajian itu mempunyai keunikannya tersendiri. Selepas saya tamat menurut saya punya perancangan belajar, selepas tamatnya belajar asasi iaitu asasi sains, saya akan menyambung ke degree dalam bidang farmasi. Sebenarnya kenapa saya memilih bidang kerjaya farmasi ini dalam erti kata lain, dan sebenarnya faktor utama mengapa saya memilih bidang farmasi ini adalah kerana minat saya terhadap ubat-ubatan, kerana saya sering berasa tertanya apakah kandungan dalam ubat-ubatan yang telah menjadikan seseorang pesakit itu lebih sembuh. Dan tambahan pula apabila kita
berkata tentang farmasi, ia mesti berkait rapat dengan chemistry dan juga biologi. Dan kedua-dua subjek tersebut juga merupakan subjek kegemaran saya. Jadi saya rasa ini adalah lebih mudah untuk saya menyambung pengajian dalam bidang farmasi lagi. Dan sebenarnya farmasi ni ialah completely berkisarkan tentang ubat-ubatan. And another reason why I want to be a pharmacist because I want to invent a new medicine. Dan hal ini telah melihatkan keadaan dunia dan berdasarkan apa matlamat saya atau azam saya segitu, dia dicampur dengan keadaan yang telah dialami oleh dunia sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Jadi saya lebih berminat untuk menjadi seorang ahli farmasi yang cuba untuk meneroka ataupun membuat ubat-ubatan baru supaya dapat mencegah pelbagai penyakit-penyakit yang mungkin kita tak sangka akan wujud pada masa akan datang. Dan selain daripada faktor saya lebih minat tentang ubat-ubatan dan juga subjek kegemaran saya seperti biologi dan juga chemistry, sebenarnya saya berminat untuk menyambung bidang farmasi ini adalah disebabkan oleh background family saya yang saya rasa keluarga saya yang berkecimpung dalam bidang perubatan seperti ibu dan ayah saya sendiri. Oleh itu, saya telah menanam azam untuk berkecimpung juga dalam bidang seperti ini. Namun pada masa yang sama, saya tidak berpendapat bahawa saya tidak akan mengikut haluan saya sebagai doktor untuk sebagai kerjaya saya pada masa depan, kerana saya fikirkan tentang masa depan saya juga. Dan saya berasakan bahawa kerjaya sebagai ahli farmasi ini adalah sangat ideal bagi saya dan saya juga dapat meluangkan lebih banyak masa kepada family untuk masa akan datang. Dan saya berharap agar setiap apa yang saya lakukan ini dapat berbakti kepada masyarakat dan juga negara. Dan apa yang penting bagi saya ialah saya akan belajar sampai ke tahap yang paling atas, contohnya PhD. Dan saya merasa dan saya sentiasa berpegang pada kata quotes ni, iaitu once you stop learning, you start dying. Itu saja daripada saya. Okay, baik Adik Lina. Sangat memang betul-betul berminat dalam bidang sains. Kalau kita dengar tadi dia nak farmasi, sebab dia minat chemistry, biologi dan sebagainya lah. So semoga Adik Lina mendapat apa yang dia hajati dan teruskan mencari ilmu sampai ke lah. Jadi kita beralih semula ke Datuk. Jadi Datuk, saya nak tanyalah, adakah masih relevan untuk pelajar membuat permohonan dan juga melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam era pandemik sekarang? Dan kalau masih relevan, apakah syarat minimum untuk mereka memohon? Apa pandangan Datuk sendiri? Sebelum tu, saya sedih dengar Aina cakap tadi sebab dia nak pergi asasi, matrikulasi. Tapi tak apa, pengarah matrikulasi tak ada malam ni. Takut nanti kalau dia dengar tu, dia check nama Aina, mana Aina ni. Jadi dia tahu kat orang lain pula. Baguslah, ya, saya dengar farmasi betul. Cuma itulah sebelum saya jawab tu saya nak komen sikit tadi sebab kadang-kadang track itu kan. Jadi kalau nak ambil farmasi, saya nampak macam Aina ni nak go into research, ya. Sebab farmasi ni bila keluar kerja, setengah tu dia minat go into business, dia bekerja dengan syarikat-syarikat pharmaceutical. Ya, dia jadi manager, jadi dia buat marketing. Ada juga yang kadang-kadang bekerja di hospital, ya, kesihatan, ya. Tapi ada juga yang bekerja dengan badan kita yang regulate farmasi, dan juga setengah tu masuk IMR, ya, buat ubat-ubatan. Jadi benda tu kita kena, sebab dia walaupun kita nak minat bidang tu, kita kena tengok kerjaya kita nak jadi apa. Kalau we want to go into nak bekerja dengan syarikat, say for example yang buat ubat, go into marketing, all this thing, you kena also bukan belajar kimia, fizik saja, biologi, tapi kena juga ambil kursus-kursus business, marketing, ya, dan lain-lain lah, finance apa semua. Tapi kalau nak jadi researcher, then you have to go into that doing research lah, subjek-subjek yang lain. Tahniahlah, saya tengok cerita tinggi tadi tu. Ya, baik Datuk. Ya, cerita sama ada relevan atau tidak pergi belajar ke luar negeri ni. Saya sebenarnya saya mendapat
Saya memang go track tu. Ya. Batch saya sebenarnya adalah batch yang pertama, Jenan, yang ditawarkan selepas tingkatan 5 dapat peluang belajar terus ke luar negeri. Ya, walaupun aliran Melayu lepas SPM. So kita dapat faedah lah sebab kita bila kita pergi ke luar negeri tu, and then Yusma pun ada tadi pergi Warwick ya. Because dia interculture, ya, dapat pengalaman-pengalaman. Tapi pada masa yang sama, sebab masa tu kita tak ada kat Malaysia ni, kalau masuk universiti tak nampak pun Mat Saleh ke foreigner. Tapi sekarang kalau masuk macam kalau pergi UIA, pergi SAM tu belum, kalau private university, rasa-rasa macam you are, you know, dalam classroom tu macam you duduk di luar negeri sebab pencapaian ataupun taraf pendidikan kita pun dah tinggi ya, sebab tu ada pelajar-pelajar daripada luar negeri pun datang belajar di sini. Jadi relevan ya, saya rasa dalam konteks sebab kita ilmu ni luas ya, very big. Jadi still relevan untuk kita pursue pengajian di luar negeri, cuma levelnya ya, tak semestinya kita kena pergi immediately lepas SPM atau lepas first degree. Ada setengah-setengah tu akan pergi apabila dapat untuk nak buat masters. Ada setengah tu pursue masa buat PhD. Ada kadang-kadang yang buat perubatan, dia go masa dia nak buat dia panggil, dia dah ada specialist ya kan, dia nak buat specialization certain area lah. Dia pergi lagi. Kadang-kadang you pergi for professional certificate. Jadi to answer question whether it's relevant or not, saya kata relevant. Cuma sekarang ni bila nak pergi pada masa-masa kadang-kadang mungkin tak pergi masa first degree, mungkin pergi master sampai PhD. Now peluang-peluang macam di bawah KPM saya dah bagi tahu tadi. Dulu kita ada pelajar cemerlang pergi China, Mandarin ya, bahasa Mandarin, balik mengajar. Banyak sekolah-sekolah di asrama penuh pun ada ya. Okey, itu tracknya Mandarin, lepas tu ada yang pengajar Islam dan juga bahasa Perancis ya. Now, pada masa yang sama saya rasa you check balik bahagian besok, saya rasa JPA masih ada untuk mungkin selected scholarship lah pelajar-pelajar cemerlang, tapi very competitive ya. JPA dan MARA dan juga pelajar-pelajar yang lain lah macam Petronas, Bank Negara, Khazanah ya, saya rasa masih ada lagi ya. Jadi saya rasa kalau dapat then it's okay. Tapi ini penting, jangan sebab nak pergi first of all result SPM ni jangan jadikan itu sebagai that will decide your future. Ya, itu satu. Dan satu lagi, just you nak buat, say buat apa, you memang minat medik, perubatan. Tiba-tiba ada orang offer scholarship, pergi luar negeri, engineering. Dah pergi, tak apalah, asal pergi luar negeri saja. You have to decide, ya, apa sebenarnya. Sebab ini, bila kita tetapkan itu adalah keputusan, we will live with it. Ya, jangan sebab, nak peluang ni, nak pergi luar negeri, tak apalah, pergilah, bagilah kursus apa pun. Dulu mungkin lah masa time saya tu mungkin, I don't know, time saya mungkin kalau dia offer home science pun mungkin saya pergi, which is it's nothing bad ya. Nutrition, food science pun ada bidang-bidangnya. So it's very important, macam Aina tadi, very important. Dia tahu you want to go into dalam bidang farmasi, so you decide ya, walaupun lokal ke mana pun ya. Syarat-syarat tu saya rasa kena tengok. Pertama sekali, luar negeri tu dia ada setengah tu very kompetitif. Dia cuma kalau dia hantar dekat US tu cuma dia hantar universiti kena dapatkan, dia panggil Ivy League. Ya. Ataupun kalau pergi Australia mungkin dia kata group 8. Ya, University of Sydney, University of Melbourne, dia ada grup-grup yang very kompetitif kadang. Dan Petronas. Kan itu juga setengah tu bila you buat foundation kat sini atau matriculation, Australian matriculation, kalau you tak lepas cut off point tu, you tak dapat. Ya. So, pertama sekali whether it's relevant or not, yeah, it's relevant. Tapi not just because you want to go overseas, you kena change major. Itu syarat-syarat kena tengok. Lain penaja, lainlah syaratnya. Bonding dia berapa. Ya, okay?
Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian. Jadi adik-adik bolehlah tengok adakah adik-adik nak melanjutkan pelajaran di luar negara ataupun kita pun ada institusi yang memang hebat-hebat juga di Malaysia sendirilah. Yes. Jadi bagi Puan Yusma pula, kita nak tanyalah tentang Politeknik dan Kolej Komuniti. Apa dia perbezaan antara Politeknik dan Kolej Komuniti? Sebab sering kita dengar Kolej Komuniti ni selalu dikaitkan dengan pelajar yang kurang cemerlang. Jadi macam mana kita nak buang tanggapan orang tentang Kolej Komuniti untuk pelajar kurang cemerlang sebegini? Silakan Puan. Sebenarnya Syaila, kita kena tengok minat. So macam Datuk kami kata tadi lah, you pursue apa yang you minat. If you are passionate about something, kita rasa pembelajaran tu sangat mudah. Begitu juga dengan mereka yang mungkin you might get ada anak sahabat saya yang dapat all A's. All A's tau. You're talking about A yang bukan cikai-cikai lah, A plus kan. Dan dia memilih untuk meneroka bidang jahitan, kalau tak silap saya. Kenapa dia all A's? She could have gone to anywhere that she likes, you know, tapi dia memilih itu sebab passion dia. So college community offer this kind of kejuruan ataupun speciality in certain things. Kalau you nak jadi tukang jahit yang baik, yang setara mungkin dengan mereka fashion pada hari ini, then college community is the best place for you to start. And plus the fact that macam saya kata tadi, dia ada di setiap kawasan parlimen, maka lebih mudah lah, lebih dekat lah daripada dengan rumah dan sebagainya tu. Isu penginapan dan semua tu mungkin tak wujud lah untuk kebanyakan orang. Walau bagaimanapun kita yang pentingnya college community juga dia asas dia tu adalah untuk mereka yang ingin menjadi usahawan. Kalau tengok kita punya success stories, memang ramai daripada mereka yang bermula dengan college community. Contoh, Cikgu Syaila mesti pernah tengok Pak Tam. Pernah tak dekat I think one of the R&Rs ada Pak Tam kan? Makan bihun dia sedap kan? Nasi berani dia sedap kan? Salah seorang daripada pengurus Pak Tam ni adalah bekas alumni college community dan seterusnya dia melanjutkan pelajaran ke Politeknik Sultan Idris Shah. Jadi bermulanya di situ. Dan kita kalau pernah dengar Bella Vu, iaitu satu produk kecantikan, ini juga adalah syarikat yang dikendalikan ataupun diasaskan oleh pelajar alumni Politeknik Kota Baru. Pelajar ni masa belajar dah jadi jutawan. Jadi kalau nak jadi jutawan cepat, salah satu daripada cara dia, you mesti pandai dalam salah satu bidang tu and you are passionate about it and you become one of the job creators. You don't work for other people but you work for yourself. Bila kita work for ourselves ni, dia punya drive tu lain sikit lah. Makan kita besok tu bergantung pada ikhtiar kita. Untuk college community dia ada satu tagline dia, it doesn't matter where you begin, what matters is where you end. Gitu. So you mungkin mula dengan satu kredit ataupun tak ada kredit, ada BC saja, tetapi what do you make out of your life, out of your result tu, itu yang penting. Jangan putus asa. So college community give you that opportunity. Baik Puan, sangat menariklah input yang diberikan oleh Puan Yusma. Dan untuk adik-adik, belajar kat mana-mana semua sama je. Yang penting hati kita kena ikhlas, minat, kita tahu apa yang kita minat, jadi dapatlah kejayaan yang kita nak tu. Betul tu. Jadi kita beralih kepada adik Aina lah. Kita nak tanyalah apa cabaran yang dihadapi oleh adik Aina dan juga kawan-kawan dan juga pelajar-pelajar lepasan SPM ni lah. Jadi kita wakilkan adik Aina untuk jawabkan bagi mereka apa dia cabaran yang dihadapi oleh adik Aina untuk menempuh SPM ni sepanjang era pandemik je lah. Sebab sekolah kejap buka, kejap tutup, kejap online class, so mesti ada kekangan. Jadi macam mana adik Aina cabaran tu? Silakan. Terima kasih pada soalan yang diutarakan kita tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, saya mendefinisikan cabaran yang masing-masing. Tapi bagi pihak saya, untuk memudahkan pemahaman anda semua, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengklasifikasikan cabaran tersebut kepada dua bentuk, iaitu daripada aspek luaran dan juga aspek dalaman. Itu saya akan mulakan dengan cabaran yang dihadapi daripada aspek dalaman. Kerana pernah dengar ataupun tidak kata-kata you are what you think. Saya amat mempercayai kata-kata tersebut kerana
setiap apa yang kita fikirkan mendorong kita untuk berfikir dalam kehidupan seharian kita. Jadi oleh itu cabaran yang datang daripada aspek dalaman saya ialah yang pertama sekali ialah pressure ataupun tekanan. Dan saya pasti setiap pelajar juga mempunyai masalah ataupun cabaran seperti ini juga. Dan hadirin hadirat sekalian, tekanan boleh datang daripada pelbagai bentuk dan juga boleh dihadapi sama ada pelajar cemerlang ataupun pelajar yang kurang cemerlang. Kerana setiap ujian yang Allah berikan kepada kita mengikut kemampuan mereka itu sendiri. Jadi cabaran-cabaran yang mungkin ataupun yang telah dihadapi bagi pelajar-pelajar cemerlang ialah mungkin berdasarkan expectation daripada ibu bapa, guru-guru. Jadi apabila dengan adanya expectation terlalu tinggi daripada ibu bapa dan guru-guru, ia akan mencetuskan pressure atau tekanan yang tinggi kepada pelajar tersebut untuk mengekalkan prestasi mereka dan meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi. Namun begitu, bagi saya pelajar kurang cemerlang juga mempunyai pressure ataupun tekanan tersendiri. Misalnya mereka mungkin ataupun akan dibanding-bandingkan dengan pelajar pada kelas atasan. Jadi bagi saya punya tekanan berkenaan untuk meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi. Kerana saya percaya bahawa untuk mengekalkan suatu kedudukan itu adalah lebih sukar daripada meningkatkan prestasi itu. Jadi selain itu, apa yang menyebabkan saya pressure atau tekanan adalah berkenaan dengan rakan-rakan. Contohnya apabila saya melihat rakan-rakan yang berusaha kuat ataupun berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Contohnya saya lihat seorang kawan saya yang study selama mungkin lebih daripada 3 jam. Saya akan rasa macam triggered dan rasa macam saya macam tak berusaha sekuat itu. Dan bolehkah saya dapat kejayaan yang cemerlang dengan seperti yang apa saya harapkan. Jadi bagaimana saya nak atasi pressure yang telah dihadapi saya? Yang pertama sekali saya akan mempositifkan balik diri saya bahawa setiap pressure itu adalah juga penting kepada diri untuk mencapai kemajuan dalam diri. Kerana kadang-kadang saya fikir bahawa pressure ini penting untuk kita keluar daripada comfort zone. Jadi bila kita setelah keluar pada comfort zone, kita tidak akan merasa senang dan rasa tempat kita ni dah selamat. Jadi saya rasa pressure ni sangat penting untuk menjadikan saya lebih kompetitif dan untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Dan itu saya juga akan setkan goal saya balik, iaitu saya akan fikir. Jadi saya akan setkan apa tujuan aku belajar, apakah aku punya tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan tanggungjawab sebagai anak untuk memberikan kejayaan cemerlang kepada ibu bapa. Dan seterusnya cabaran yang kedua bagi aspek dalaman ialah kekurangan motivasi. Dan selalunya kita lagi-lagi apabila kita belajar di atas talian dengan tiadanya pemantauan daripada guru-guru secara terus berbanding dengan belajar secara bersama. Mungkin ada gangguan lain di tempat adik Aina. Adik Aina? Okey, tak apa. Kita holdkan dulu adik Aina. Mungkin dia akan sambung selepas ini. Jadi berbalik kepada Datuk lah. Tapi sebelum tu saya ada saya nak bacakan sedikit komen lah di ruangan FB daripada Muhammad Amin. Abang Amin ni merupakan usahawan di Kota Baru, ya tak silap. Dia kata dia teruja dengan tagline College Community. Macam tu. Dan ada juga daripada Sare, saya setuju dengan Puan Yusma. Ada pelajar yang saya pernah jumpa merupakan lepasan degree, lepas belajar. Beliau pursue college community yang berdekatan untuk tingkatkan skills tambahan seperti pembuatan makanan dan sebagainya. Jadi produk college community politeknik ni memang sangat-sangat hebat juga sebenarnya dengan universiti awam. Jadi kita berbalik kepada Datuk lah sementara tunggu adik Aina okey dengan line dia. Seterusnya Datuk, saya nak tanyalah mengenai beasiswa dan tajaan yang
under KPM sendiri, sebab tadi Datuk ada cakap tentang pelajaran luar negara yang mana beasiswa itu tanggung kan. Jadi mungkin Datuk boleh sharekan dia punya kriteria ataupun syarat untuk memohon beasiswa daripada KPM sendiri. Silakan Datuk. Suara Datuk. Sebelum tu saya rasa kita Syahila, bagi pihak you, saya nak alu-alukan ni. Kita ada Abang Amin, memang usahawan, ya, usahawan kita. Dia pun aktif dengan alumni ni. Dia sekarang ni dia ada buat dalam bidang pharmaceutical juga, ya. Pharmaceutical. Ada ubat-ubat yang setengah tu digunakan untuk tanya projek dia. Kita juga patut alu-alukan ni, Presiden Alumni. Abang Ghani ada bersama kita, ya. Rakan saya pun ada ni, Cik Aziz, ya. Aziz sekarang ni membantu di KPM, di kementerian, sebab kita sedang menggubal dasar pendidikan digital. Orang yang berpengalaman, Cikgu Aziz ni, ya, cikgu, tetapi kalau tanya pasal IT, sangat berpengalaman. Okey. Syarat-syarat yang cemerlangnya, kalau kadang-kadang kita, syarat ni senang je. Kadang-kadang bila it depends. Bila kita tak akan kurangkan dari segi nak make sure dari segi dia punya competition tu, ya, kelayakan tu ada minimumnya. Saya dimaklumkan, tapi ni dia kena tengok ada syarat-syarat yang wajib, tapi secara amnya memang cemerlang lah, 7A ke atas, ya. Lepas tu kalau nak jadi cikgu dia kadang-kadang dia ada flair for language, ya. Flair for language. Sometimes cara dia bercakap daripada awal pun, kalau Mandarin tu dia minat Mandarin, bila interview tu selalunya dia dah boleh dah cakap sikit-sikit, ya. Kalau nak pergi guru bahasa Perancis tu dia dah boleh dah comment ça va, ya. Parlez-vous français. Jadi dia cara dia bunyi pun bila sebut bahasa Perancis tu dia tak kata français, dia dah tahu dah sikit-sikit. Dan saya pun memang saya berjumpa ada kawan kita, ya, kawan saya dia Melayu, tapi bila kawan-kawan Cina saya cakap, dia punya pronunciation semua tu memang bunyi macam native tongue lah. Native tongue, native speaker, ya. Jadi sebab language, ya, kalau yang untuk pengajian Arab tu memanglah siapa yang di sekolah agama bidang-bidang tu akan dapat lah, ya. And then kalau selalunya bila kalau nak buat language, sebab tadi saya kata yang kita hantar di luar negeri itu kebanyakannya adalah bidang untuk balik jadi guru bahasa lah, ya. Jadi dia punya flair language dia akan tengok lah. Mungkin masa sekolah tu you punya language memanglah, walaupun you nak pergi bahasa Mandarin, keupayaan you dari segi English tu kena strong, sebab kadang-kadang dia nak converse balik kita, ya, nak belajar bahasa Perancis pun English very important. Dia mungkin I don't know, di plan on temu duga, kadang mungkin you are expected to do some literature, and then mungkin orang tanya buku apa you baca. Kalau kita ni jenis tak minat membaca, it's quite difficult lah when you want to go and pursue career dealing with a lot of you are doing a lot of dealing with literature, ya, writing, ada skill-skill yang tertentu lah, ya. Tapi the most important thing, you have to get a good grade lah, ya. Saya dimaklumkan kalau dulu tu memang 7A and above lah kalau nak guru-guru bahasa ni, ya. Tapi kita ada, saya tengok, saya pernah jumpa guru-guru yang mahir. Macam Kak Jenan pun saya tak ingat cikgu apa, saya jumpa masa game basketball hari tu, dia memang boleh bercakap fasih, ya. So all the best lah siapa yang nanti berminat. Tapi saya tak sure sebab sekarang ni kita tengah semak, ya. Semak kadang. Cuma tadi Puan Ayu semua ada sebut TVET. TVET kita pun ada juga bawah kita. Bawah kita adalah college vocational. Main track lah, track. Sebab dia ambil diploma vocational Malaysia, peringkat persijilan. So some of you mungkin yang minat jadi pendidik, dia akan go track, pergi buat degree engineering, lepas tu ambil pendidikan, you akan jadi pensyarah. Kalau mungkin pensyarah politeknik, mungkin juga ada pensyarah KV.
tadi juga Puan Yusma cakap usahawan, memang KV pun banyak usahawan ni nak jual college vocational sikit lah, culinary semua. And I have to tell you, ya, ada baru-baru ni saya jumpa seorang pegawai kanan kerajaan, Kementerian Pendidikan. Anak dia dah masuk universiti dah. Lepas tu nothing to do with university, dia memang minat nak buat culinary. Ya. Dia masuk college vocational. Masuk college vocational walaupun yalah kalau macam overqualified lah. Kan? So saya tanya dia macam mana. Then family terima. That's why kalau you tengok dalam posting saya tu, sebab kita nak melahirkan TVET lah apa semua. Saya selalu kata, ya, kita nak kena ubah mindset TVET ni. Ya, TVET atau college vocational is not offering a second chance. Sebenarnya saya suruh college vocational punya. Tadi Abang Amin kata, Abang Amin teruja dengan tagline college community. Abang Amin, saya dah bagi tahu kat college vocational, jangan cakap we offer you a second chance. We offer a greater chance. Itu sebenarnya. Ya. Jadi itu saya kata, this student ni dia memang tahu dah dia nak go into culinary, ya, go into business. Tak apa, dia forgo. Tak nak masuk universiti, apa, dia pergi dekat KV. Ya, dan saya juga ada budak-budak KV yang setengah hari itu yang balik daripada dia pergi di Geneva, ya. Maknanya dia melanjutkan pelajaran di Geneva, di Lausanne, something like that lah, institute, saya tak boleh ingat nama apa, ya. Tetapi dia, maknanya dia lulusan daripada KV, dia boleh sambung di sana, diterima. Ya, dia punya, sebab kadang industri-industri macam TVET ni, dia punya certification, kalau yang lain kita ada MQA. Kadang TVET ni, kalau industri dah certify yang tu, then by all means lah. Ya. So, itulah first thing, must do well, ya, dalam bidang-bidang, dan adalah skill-skill attribute tertentu kalau nak mengajar language ni. Ya. Okay. Jadi, terima kasih Dato'. Kita nak tanya pula lah di bahagian politeknik dan college community, Puan Yusma. Adakah politeknik dan college community ada menawarkan beasiswa khusus untuk mungkin pelajar-pelajar yang cemerlang dalam sukan ataupun cemerlang dalam pelajaran yang melanjutkan pelajaran di sana? Dan mungkin Puan Yusma juga boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang kelebihan dan keistimewaan untuk pelajar yang menyambung pengajian di sana. Silakan Puan. Okey, terima kasih Shaila. Okey, alhamdulillah memang kita ada beasiswa, tetapi beasiswa ni lebih kepada golongan B40 lah. Dia bukannya macam yang tadi you have to get straight A's baru you dapat scholarship from JPA Bank dan sebagainya. But in our situation that is not the case. Kita lebih kepada B40, kepada mereka yang tidak berkemampuan. Itu yang kita tawarkan beasiswa, dan ada badan-badan tertentu ataupun yayasan-yayasan tertentu yang bekerjasama kita daripada segi beasiswa inilah. Tetapi macam saya kata tadi, disebabkan kos kami tidak begitu tinggi, cuma RM200 sahaja untuk iuran pengajian satu semester, dan politeknik diploma, jadi dia ada 6 semester, cuma perlu bayar 5 semester sahaja. Semester yang terakhir iaitu internship tu tak perlu dibayar. So cuma RM1,000 untuk dapat diploma. Cari mana cek? Tak jumpa. Politeknik je ada. Begitu juga daripada segi cost of living. Kalau dia bergantung macam asrama di Politeknik Tuanku Sandah Bayar for example, it's only RM60 for one whole semester. Cuba kira berapa ringgit, berapa kupang satu hari. You know, it's not that expensive at all. Tetapi ada jugalah asrama kita yang agak mahal, macam asrama yang di bawah PFI ataupun private sector ni, yang mana ditempatkan di politeknik tertentu, yang tu mahal sikit lah, sebab yang tu bukan kerajaan yang buat, yang tu private sector yang buat. So it's a bit expensive on that side. Walau bagaimanapun, macam saya kata tadi, dia tidak terlampau mahal. Selain daripada itu, kita juga ada badan-badan tertentu yang kalau if you really tak mampu, kita ada daripada segi wang zakat dan sebagainya tu yang boleh kita mohon lah. Tapi macam saya kata tadi, the cost of living is not that expensive, plus the fact that kebanyakan politeknik berada di kawasan
pinggir bandar. For example macam Politeknik Tunku Surabaya sendiri berada di pinggiran high-tech, Kuliah high-tech, bersempadan pula dengan Sungai Ular. Kampung Sungai Ular. Jadi cost of living is rather cheap lah. RM1 pun boleh dapat dah nasi lemak kan. So kalau dekat kantin PTSB tu if you have RM5 dah boleh makan dalam untuk satu hari insyaAllah. So tak ada masalah kat situ. So cost of living is rather low di kebanyakan politeknik, kecuali lah politeknik macam di Mersing dan sebagainya tu, yang tu cost of living boleh tahan jugalah saya kata, ataupun di Shah Alam tu cost of living standard Shah Alam lah. Dan juga kelebihan politeknik ini kita meraihkan atlet. Kita ada majlis sukan politeknik. Jadi kalau anda di luar sana seorang atlet maka pilihlah politeknik sebab kita akan groom you. You will not lose your athlete side of you tu, tetapi at the same time you can pursue your diploma. Contohnya kita ada Asia aku tak silap saya, atlet PTSB yang sampai ke Sukan C. Kita ada juga kita punya olahragawati kita yang sampai ke Sukan C. So kita memang jaga dia orang. But after that, after they have completed the diploma, dia orang lanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi pula asset ataupun atlet universiti. So kita tak sia-siakan bakat dia orang. Tu di antara kelebihan jika berada di dalam sistem politeknik dan juga college community. Kembali kepada Syahilah. Okay, baik, sangat menariklah. So saya promote sikitlah politeknik kepada pelajar-pelajar, jangan lupa apply juga politeknik sebab banyak sangat keistimewaan dekat politeknik ni. Selain saya tengok tadi yuran pengajian pun memang sangat murah, boleh jimat lah. Okay, baik, terima kasih Puan Yusma. Jadi kembali kepada adik Aina lah. Dah okey line adik Aina? Dah okey. Okay, mungkin adik Aina nak sambung kembali berkenaan dengan cabaran dan mungkin boleh sharekan tips ataupun kaedah sekali lah, kaedah waktu adik nak menghadapi SPM pada tahun lepas. Silakan adik. Terima kasih kepada Bismillah. Seperti yang apa yang berlaku pada tadi iaitu gangguan teknikal, kerana inilah merupakan salah satu cabaran yang saya hadapi semasa belajar di dalam asas sekalian. Kerana berkenaan dengan internet yang agak slow ataupun kurang lancar. Jadi ini saya dan seterusnya bagi sesambung semula pada cabaran dalaman pula, yang terakhir ialah procrastination, iaitu penangguhan. Selalunya setiap manusia akan ataupun cabaran sebegini, iaitu suka menangguh kerja, termasuk diri saya sendiri. Dan cabaran procrastination bagi diri saya bukan sahaja semasa dalam SPM, malah juga pada waktu sekarang juga. Dan yang paling penting, cara yang saya fikir agak efektif bagi diri saya untuk menangani cabaran ini adalah mencari kawan yang dapat menyuntik motivasi dalam diri saya. Contohnya, saya sering melihat perkembangan rakan-rakan saya yang sering mengulang kerja pelajaran ataupun membuat kerja sekolah. Dan hal ini juga telah mendorong saya untuk mengikuti jejak langkah mereka juga. Dan yang paling penting ialah saya aura positif sekeliling dan di sekeliling saya adalah juga penting untuk mengatasi cabaran itu procrastination. Dan untuk faktor luaran ataupun cabaran luaran yang saya hadapi ialah yang pertama sekali saya fikir bahawa pelajar yang mempunyai internet dan juga pelajar yang tidak mempunyai internet adalah dua-duanya mengalami masalah, tapi masalah yang berlainan. Okey, jika pelajar yang kurang ataupun mempunyai internet yang agak perlahan ataupun kurang lancar juga menghadapi masalah untuk belajar. Contohnya seperti yang berlaku pada saya sebentar tadi. Dan kadang-kadang saya merasa contohlah ketika cikgu mengajar menggunakan Zoom ataupun Google Meet, kadang-kadang disebabkan oleh gangguan internet menyebabkan saya sering terkeluar daripada kelas tersebut dan ini menyebabkan saya kurang faham dan tidak memahami apa yang diajar oleh guru. Dan cara untuk saya mengatasi masalah ini ialah pertama sekali saya akan memohon bantuan daripada ibu bapa yang lebih arif berkenaan dengan telekomunikasi ataupun internet ini. Sebagai contoh, ibu saya akan memasang Wi-Fi di rumah supaya lebih mudah untuk belajar dan
mendapat capaian internet yang lebih efektif. Dan seterusnya apabila saya tertinggal pada kelas, saya akan terus merujuk kepada guru dan juga rakan-rakan. Dan bagi pelajar yang punya internet yang lancar dan juga saya kira tidak ada gangguan, yang mereka juga punya masalah seperti mereka akan mereka mungkin akan lihat perkara-perkara yang mungkin menjadikan mereka lalai seperti K-pop ataupun K-drama ataupun C-drama dan juga game. Saya pasti contohlah seperti berkenaan game, mesti para pelajar lelaki, kebanyakannya para pelajar lelaki dan sedikit ataupun sedikit pelajar perempuan akan agak tertagih dengan permainan game ini seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Mereka akan membazirkan masa untuk mempush rank dan siapa yang bermain Genshin Impact mereka akan spend banyak masa untuk mengumpulkan Zuha berkenaan dengan game lah. Jadi siapa yang main game mesti faham itu. Dan semasa semasa SM 2020 iaitu ketika kami belajar di rumah, ketika itu trendingnya drama Crash Landing on You. Dan perkara ini juga merupakan salah satu cabaran bagi peminat-peminat tegar K-drama untuk menahan nafsu supaya menonton drama tersebut. Jadi cara untuk saya mengatasi perkara-perkara ini adalah yang pertama sekali saya akan menetapkan handphone dalam airplane mode. Jadi dia akan mengelakkan gangguan daripada saya daripada sebarang notifikasi daripada YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok. Jadi itu saja cabaran daripada saya dan saya alhamdulillah saya bersyukur kerana saya dapat mengatasi cabaran ini dengan lebih lancar dengan bantuan dan sokongan daripada guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan sekeliling saya. Dan berkenaan dengan soalan study tips, yang pertama saya akan fokuskan berkenaan dengan akronim DUIT. Dan mesti semua orang pernah dengar tentang akronim DUIT, iaitu doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Jadi yang pertama sekali ialah doa. Jadi apapun saya memetik kata-kata Imam Syafi'i iaitu ilmu ibarat cahaya dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang hati yang gelap. Jadi adalah penting supaya kita memohon doa daripada Allah SWT supaya terbukanya hati ataupun terangkan minda supaya mudah untuk belajar dan tidak cepat lupa akan pelajaran yang dipelajari. Dan yang kedua sekali ialah betulkan niat. Jadi sebenarnya setiap perkara yang kita jalani mestilah mempunyai niat ataupun tujuan masing-masing. Contohnya kalau kita pergi ke KFC tapi tidak tahu kenapa, apakah tujuan pergi KFC. Jadi macam tidak bukan manusia lah tu kan. Jadi macam kalau kita pergi ke tandas mesti kita ada tujuan juga. Jadi sama juga seperti kita belajar, mesti kita membetulkan kita untuk belajar kerana apa. Jadi seterusnya ialah usaha. Usaha ni yang pertama sekali saya akan membuat jadual yang saya rasa agak fleksibel dan mengandungi waktu rehat, waktu makan dan waktu untuk bersukan. Jadi saya akan menyusunnya secara fleksibel supaya saya lebih mengikutinya dengan secara berdisiplin. Dan seterusnya saya akan mencari tempat yang sesuai untuk belajar. Contohnya tempat yang bersih dan tidak ada gangguan, contohnya seperti gangguan televisyen ataupun gangguan daripada sekeliling. Dan yang paling penting saya akan mengelakkan saya pada study di dalam bilik tidur kerana kadang-kadang kalau berada di bilik tidur dia punya vibes untuk tidur tu sangat tinggi, macam kaki tu memanggil-manggil je tidur. Jadi saya akan cari tempat yang saya rasa segar dan fresh untuk belajar. Dan seterusnya saya akan menggunakan teknik Pomodoro yang saya fikir ramai orang telah familiar dengan teknik ini. Jadi teknik ini amatlah membantu saya untuk belajar dengan lebih tekun dan juga fokus terhadap satu subjek yang saya belajar pada waktu itu. Dan seterusnya saya juga mengaplikasikan 4 kaedah dalam mengajar pelajaran, iaitu visual, auditory, read and write dan juga kinestetik.
Dan saya pasti semua orang mempunyai cara ataupun kaedah mengulang kaji pelajaran tersendiri. Jadi saya menggunakan kaedah-kaedah ini terhadap ke semua subjek. Contohnya saya belajar untuk saya mengulang kaji sejarah, saya akan menggunakan kaedah auditori iaitu mendengar, dan saya rasa kaedah ini sangat efektif bagi saya untuk mengingati fakta-fakta yang penting dalam satu topik tersebut. Dan seterusnya saya juga akan menyinaraikan setiap topik dari semua subjek. Ada Aina suara? Ada Aina mungkin boleh buka suara. Okey. Maaf, Cikgu Syaila, saya tersekat di bahagian mana tadi? Di bahagian kaedah tadi yang ada 4 cara tu. Oh, 4 cara. Okay. Yang first thing first, berkenaan dengan kaedah tu, you have to know yourself first. Maksudnya kita kena tahu kita seorang pelajar, kita belajar ni guna kaedah mana yang paling penting. Dan bagi saya gunakan semua kaedah dari dalam setiap subjek tersebut, supaya saya rasa itu adalah lebih efektif kepada diri saya dan kepada rakan-rakan ataupun para pelajar lain. Kamu semua juga boleh mencuba kaedah-kaedah tersebut kerana saya rasa ia adalah sangat efektif. Dan paling penting kamu kena mengetahui diri anda, iaitu seorang pelajar yang menggunakan kaedah yang mana. Seterusnya ialah yang kelima ialah saya akan menyenaraikan semua topik dalam semua subjek saya pelajari, iaitu contohnya kalau biologi, saya akan menyenaraikan topik-topik yang hendak dipelajari. Dan di sebelah topik tersebut saya akan menyediakan 5 folder untuk saya tanda berapa banyak kali saya mengulang kaji subjek tersebut. Jadi bila saya lihat, saya rasa oh ini mungkin menjadikan saya lebih bermotivasi untuk lebih belajar dan belajar supaya lebih faham akan topik-topik tersebut. Dan seterusnya, saya juga tanya kepada guru kerana saya yakin dan pasti ini adalah salah satu kunci yang kejayaan, kerana sebelum saya datang ke sekolah ataupun sebelum saya menjejak kaki ke sekolah semasa tingkatan 1, ibu saya pernah berkata, jangan malu bertanya untuk lebih faham, kerana kalau kita tak bertanya, kita mungkin akan menjadi macam bersombong ataupun akan tersesatlah dan tertinggal daripada pelajaran tersebut. Dan seterusnya ialah saya akan membuat nota kecil dan ataupun nota yang ringkas. Jadi ia akan memudahkan cara saya untuk menggunakan kaji pelajaran, dan saya rasa itu adalah cara yang lebih efektif. Dan seterusnya ialah study melalui soalan. Jadi saya telah mempraktikkan kaedah ataupun study tips ini sejak pada awal tahun Form 4 dan lower form juga. Dan saya rasa study tips ini adalah sangat efektif bagi saya kerana dia akan menjimatkan masa saya dan jawapannya adalah tepat. Dan akhir sekali saya akan pada dahulu semasa mengikuti berdepan dengan menghadapi SPM 2020, saya menyertai tuition online iaitu MC Plus, dan saya rasa ini adalah salah satu teknik yang sangat keputusan yang sangat menarik bagi saya kerana ia membantu saya untuk memahami lebih subjek tu dengan cara yang lebih mudah. Betul sebelum ini saya punya matematik tambahan sangatlah taklah teruk tapi agak teruk dan kadang-kadang tidak mencapai grade B. Tapi selepas saya menyertai tuition dan teknik-teknik belajar yang di program-program yang telah diajarkan di sekolah yang membantu saya untuk meningkatkan prestasi dalam subjek ADMAT dan juga subjek-subjek yang lain. Dan yang terakhir sekali adalah tawakal. Dan saya rasa tawakal ini adalah sangat penting kerana ia dapat mengelakkan kita daripada dua perkara, iaitu berasa bangga dan juga berputus asa. Kerana apabila kita bertawakal dan kita berjaya, kita akan mengelakkan pada sikap riak terhadap usaha yang terhadap keputusan yang dicapai. Dan apabila kita
bertawakal tapi kita mendapat keputusan yang kurang memuaskan, kita akan lebih bersemangat dan tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan. Dan saya rasa itu tips yang saya amalkan ketika belajar. Okay, baik Adik Aina, sangat banyak tips yang dikongsikan oleh Adik Aina. Diharap dengan tips yang diberikan dapatlah membantu sedikit kepada pelajar-pelajar yang lain dalam menghadapi pula SPM 2021 yang kita kira tahun depan pula dia punya examnya sama juga, dan semoga adik-adik dapat menghadapilah SPM dengan cemerlang. Jadi kalau kita tengok daripada segi cabaran, bukan sahaja pelajar yang terkesan tapi guru-guru dan juga ibu bapa juga menghadapi cabaran yang samalah. Sebab kalau saya ikut pengalaman saya lah di sekolah saya sendiri, saya tengok guru-guru tingkatan 5 sangat-sangat efektif, sangat-sangat memang sangat membantu pelajar lah. Kalau pelajar ni tak masuk kelas online, memang dia akan kejar, dia cari kat mana dia. Jadi memang semangat guru-guru ni memang nak pelajar-pelajar ni cemerlang, memang sangat sangat diucapkan terima kasih lah banyak kepada guru-guru yang sedang menonton juga. Dan ibu bapa juga yang selalu memberi dorongan dan sokongan lah kepada anak-anak mereka, dan kita ucapkan tahniah jugalah kepada ibu bapa. Jadi kita dah sampai sebenarnya ke slot perkongsian yang ahli panel. Jadi sebelum itu sekali lagi saya ingatkan sidang penonton, okay, kalau ada pertanyaan, ada apa-apa idea ataupun mungkin ada kekeliruan nak bertanya kepada ahli panel, boleh tulis di ruangan komen di FB, okay, ataupun yang ada di webinar Zoom webinar ini, okay, dan kami akan bacakanlah soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di akhir rancangan, di akhir sebelum program ini berakhir. Jadi berbalik kepada Datuk lah. Okay. Apakah tindakan atau penambahbaikan yang KPM sendiri usahakan pelajar-pelajar lepasan SPM dalam menyambung pengajian di era pandemik ini, dan mungkin ada laluan lain yang khusus untuk pelajar yang kurang cemerlang. Jadi apa pandangan Datuk? Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Seronok dengar Aina cakap tadi tu. So flashback masa kita dulu, sekarang ni banyak information. I wish kita, masa tu ada yang membantu kita macam ni. Dan sebenarnya penambahbaikan kita tengok dalam konteks pengambilan pun kita cuba, ya. Kita mencuba contohnya lah, ya. Macam saya kata dulu tadi. Notifikasi kalau dulu nak buat satu just pergi and then nak jadi accountant, pergilah jurusan perekonomian tu buat matrikulasi, lepas tu masuk bidang-bidang. Tapi kita faham tadi kita nak fast track, dan setengah tu dia nak jadi, dia dah tahu dah career dia, they want to be a professional accountant, will work with mungkin a consulting firm, audit firm, ataupun dengan kita pernah dengar Pricewaterhouse, all this thing, ya. Jadi dia memang clear dah. Itu satu-satu penambahbaikan. Tapi kita pun tengok juga kadang contohnya kalau orang nak jadi accountant tu kena ke dapat kalau dulu kalau tak pas semua memang at math. Kalau nak pergi luar negeri tu tak pas hisap tambahan, at math memang tak boleh. Ya, is it really necessary? Not sure. Tengok. Sebab like my son dia buat medik di Australia. Dekat Australia ni even you daripada art pun boleh buat, boleh jadi doktor. Dekat US, you have to get a degree first. First degree, lepas tu baru you go into medical school. Maknanya whether you from the law school ke, film making apa semua, kena ada. Tetapi sebab apa? Sebab dia panggil common entrance exam. Ya, nak pergi macam saya dulu, saya nak buat master, nak buat geochemistry. So kena ambil GRE, geology. Jadi you kena ada fundamental tu. Ya, macam tadi lah kalau nak jadi doktor, okay you have to, tapi kena ada lah basic science. Tapi you tak perlu dapat degree science contohnya. Kenapa? Jadi mungkin dia bagi pandangan dia orang, bila dalam medical field tu, you have people will contribute so many ideas lah. Maknanya kalau orang yang ada first degree dia mungkin history, bila dia approach medical problem, so dia from different perspective. Ya, orang yang mungkin daripada law mungkin lain. Jadi dia orang pun kadang-kadang kalau kena kerja dengan company, kena litigation dengan apa semua, they give a different perspective. Ya, bukannya just satu saja. Macam dekat Australia, kalau you nak buat law degree, ya, you bukan buat law saja. You either buat law and
You buat degree lain dulu, lepas tu buat law ataupun buat law simultaneously. Maknanya sebab pada you are marketable. You are marketable. Ya, sebab you pergi, you mungkin nak pergi testify case yang scientist yang require you argue with chemist ke apa semua, then you faham. So kita nak tengok kadang bidang-bidang tu kita tengah semak balik lah, sama-sama tengok balik kriteria tu supaya kita nak make sure. Kita tak nak lah bagi peringkat awal lagi kita dah cakap tak boleh. Macam Puan Isma kata, it's not a question where you start, how you end, where you end. Ya. Lepas tu kita memang dari segi guru-guru ni memang kita tengoklah penambahbaikan tempat sekarang ni, Cikgu Aziz pun ada. We are talking about digital education. I think the home based learning ataupun online learning ni is here to stay. Kalau nak tahu, you baca, there was in 2013, sebenarnya Bill Gates dah foresee dah. He talk about education 2.0. Dia dah foresee pandemic, dia dah foresee about personalized learning ni. Ya, inilah yang kita nak kena buat penambahbaikan balik. And then bagi pada student-student ni supaya kita nak make sure lah career-career yang guru-guru bimbingan, guru kaunseling semua supaya dia boleh dapat. Itulah kita tak persempat. Elok kalau ada sesi macam ni kalau kita buat in future, ya, alumni persatuan. Kalau ada usahawan apa, kita bawa juga guru-guru kaunseling kita, guru bimbingan kerjaya kita supaya dia orang dapat maklumat-maklumat tu. Tadi saya nak sentuh satu, mungkin kita buat TVET. Sorry Cikgu Syaila. Mungkin kadang-kadang orang tak tahu, ya, jangan lupa kita ada juga Universiti Pertahanan. Ya, those yang siapa yang minat want to be, kalau lelaki lah officer and gentleman uniform. Ya, yang perempuan pun kita ada Universiti Pertahanan. Universiti Pertahanan Nasional, UPNM. Jadi you pergi whether you want to be in the, nak jadi uniform, dia dah track dah. You masuk lah, dia dah bagi lah. Ya, ada allowance dia, you kena kerja lah. Ya. Then ataupun you just got a degree tu and then you jadi civilian, you pilih. Saya tak tahu sama ada, dulu saya ada dalam lembaga pengarah UPNM tu, yang masa saya di KPT, dia punya training itulah disiplin, ya, and then bidang-bidang lain. Tapi saya bukan nak merendahkan universiti lain apa semua, tetapi saya sorry to say lah, kalau saya tengok budak-budak UPNM ni bila dia masuk interview tu, saya tahu cara dia berjalan pun saya tahu. Cara dia duduk menghadap panel tu, kita nampak. Ya, kita nampak. Rambut tu tak saya kira lah. You know that. Kadang-kadang kita tersilap jugalah sebab pergi masuk universiti lain, masuk poli pun dia masuk cadet ke apa semua. Tapi selalunya kita tengok tu dia datang, dia trade yang ni lah. Jadi kita kena bagi tu. Yang lain-lain tu saya rasa sekarang ni kita nak membantu anak-anak kita, anak murid kita adalah lebih kepada untuk nak sieve the information overload. Banyak tadi saya tengok, kalau tengok Q&A sama-sama saya tengok ada bertanya tentang apa skill sebenarnya, ya, benda-benda tu. I have to tell. You talk about changing future lah, orang kata automation ke apa semua. But when it comes to sales and marketing, you cannot do automation. Ya, so that's why communication. Communication. Kadang kita duduk dalam meeting ni, kadang kita tak boleh fokus. Saya selalu nasihat, if you are in the room, be in the room. Itu Mak Saleh kata. Kadang kita tak fokus. Jadi duk interview pun orang tanya kita tu, kan kita bukannya kita dengar soalan, kita tak sabar nak menjawab ni. Orang belum habis tanya lagi, kita dah duk frame dah answer kita. Because we are in the room but actually we are not in the room. Ya, so banyaklah kerja-kerja, tapi saya rasa balik tadi, the most important thing kita kena bantu dari segi information. Kita kena guru-guru supaya dia aware lagi, dia bagi tahu kepada murid-murid. Mungkin tahun depan alumni kita buat benda ni lebih awal. Sebelum ambil periksa masa lapang tu, so dia tahu dia nak pergi mana. Choice apa dia buat. Apa beza, apa kerjayanya. Kalau dia buat engineering ni, dia minat engineering. Tetapi kalau dalam engineers working in the government, apa sebenarnya? What is the life as an engineer working in the government? What is the life as a teacher working dekat sekolah? What is the life yang ada teaching punya degree bekerja dekat Kementerian Pendidikan?
what is the life of orang yang ada education degree, kerja KPM tapi kerja dengan sekolah seni atau sekolah sukan. Ya, so saya rasa kita kena buat awal lagi supaya membantu mereka to make right choice at the beginning. Tapi tak apalah, ini pun at least start something. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Dato' atas perkongsian. Jadi selingan sedikit sebelum kita bertanya kepada Puan Yusma lah, ada pandangan daripada Tuan Muhammad Amin. Dia kata, saya berpandangan jika ramai very good brain student memilih untuk mengikuti kursus di Politeknik, mungkin negara boleh menghasilkan lebih ramai job creators berbanding dengan job seekers. Ini kerana mereka berpeluang berkecimpung dalam keusahawanan lebih awal. Dan ada juga daripada Muhammad Haidar. Dia kata rasanya kurang pendedahan diberi kepada budak-budak di sekolah berasma penuh tentang college community, vocational dan politeknik. Dan mindset mereka bila sambung degree di U tempatan ataupun overseas. Maksudnya lagi kalau pergi politeknik dan college community ni kira macam second class lah. Jadi bagi Puan Yusma sendirilah, untuk politeknik dan college community, bagaimana peluang kerjaya mereka selepas mereka tamat pengajian? Adakah memang dijanjikan memang peluang kerja yang cerah ataupun sebaliknya? Silakan Puan Yusma. Terima kasih Shaila. Kalau cakap tentang employability, I'm glad to inform lah, saya amat berbangga dengan kadar kebolehpasaran untuk politeknik dan college community. Untuk politeknik, dia memang 90% ke atas walaupun dalam keadaan negara menghadapi pandemik COVID-19. Untuk GE ataupun graduate employability bagi tahun 2020, kalau tak silap saya 91%. Itu average untuk semua politeknik. Untuk college community lagilah, dia memang 90 ke atas, kalau tak silap saya 94% untuk tahun 2020. So when you talk about getting a job, InsyaAllah graduan politeknik maupun college community tidak menghadapi sebarang masalah. Di antara sebab-sebabnya adalah macam saya kata tadi lah, they can be their own boss. Kalau you can be your own boss, gaji yang you akan dapat bukan setakat 1,000, 2,000 ataupun 3,000, tapi can be ada graduan kita yang dapat 8,000 ataupun lebih daripada tu. Macam saya kata tadi kan, yang jutawan tu Bella Vu tu pendapatan dia tak terkira. Ada yang dapat 30,000 sebulan ya, kalau menjadi job creator. Tetapi walau bagaimanapun kalau according to Job Street, kadar kebolehpasaran walaupun tinggi tetapi gaji daripada segi gaji tu masih lagi dalam lingkungan yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah, ataupun biasalah ya, kalau macam diploma holders tu you probably get around 1,500, tak termasuk fringe benefit. But ni saya bercakap daripada pengalaman saya sendiri ya. Anak saya 2 orang asalnya lulusan diploma daripada politeknik ya. Yang adik saya yang sulung tu diploma in networking di Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Bernam. Sebelum habis exam, 5 hari sebelum habis exam telah pun mendapat pekerjaan. Dan gaji dia Shaila, gaji dia RM3,000 untuk bulan yang pertama. Networking saja RM3,000, diploma lah, you're not talking about degree ya. Sedangkan purata negara degree would be 1,800 and above ya. So dapat 3,000. Waktu tu anak saya kata, Mama nak beg tangan apa Mama? You name it, Gucci, Prada. Sampai hari ni Shaila, saya tak nampak muka Prada ataupun Gucci dan sebagainya. Cak mata pun tak nampak ni. Tapi itulah what I'm saying is that it's highly in demand lah kalau we talk about graduan. Tetapi Shaila, I've got to warn graduan di sana ataupun bakal-bakal graduan, all the students, pilih bidang yang tepat. Sebab ada bidang yang tak lagi relevan dengan kehendak negara. Ada bidang yang memang negara menuju ke arah itu. For example, kalau kita tengok bidang AI, Artificial Intelligence ataupun data analyst dan sebagainya tu, those are bidang ataupun anything that berkaitan dengan IT at the moment, itulah how our country is going to. Itu yang banyak yang diperlukan oleh negara. So untuk adik-adik yang akan menduduki peperiksaan tu tahun 2021, untuk yang 2020 diorang dah buat UPU dah tutup tapi untuk 2021 think very hard where you want, bidang apa yang you nak ceburi. Tengok juga kehendak negara. For example, bidang yang kurang adalah bidang safety engineers ni tak ramai.
Jadi kita macam Politeknik melahirkan diploma kejuruteraan awam, lepas tu dia boleh branch out into safety lah. So safety officers tak ramai, sedangkan itu yang sangat-sangat diperlukan. Welders for example, welder yang peringkat yang atas yang boleh welding di dalam, buat kimpalan dalam laut tu. Itu pun tak ramai dan sangat-sangat diperlukan. Kita ada di antara pelajar kita, pelajar college community yang buat welding ni sampai ke luar negara. Because very highly skilled people, very well sought lah orang kata, not just by our nation tetapi juga untuk dunia lah. So jadi kalau macam Politeknik dan college community ni, we don't produce student untuk kegunaan negara sahaja, tapi we make sure that the skills that they possess after graduating from Politeknik atau college community boleh diguna pakai di mana-mana sahaja di dunia, because it's skill. Kalau you pandai masak macam Chef Wan tu, you pergi mana pun you boleh masak. Itu kehebatan orang yang mempunyai kemahiran. So I'm not saying that cognitive skill ataupun kebolehan berfikiran bagi anda yang dapat all A's, 7 A's dan sebagainya tu, 8 A's, 9 A's dan sebagainya tu, I mean it's still relevant, of course lah kan. Kita perlu keluarkan orang yang boleh menyelesaikan masalah, berfikiran kritis dan sebagainya. There is a demand for that part, but there's also a demand for skill workers. Itu. That is so different from waktu saya membesar dulu, because waktu saya membesar, talking about 30 years ago, memang fokusnya kepada kognitif. So siapa dapat straight A's pergi UK, pergi US, waktu tu negara tengah bangun memang sangat-sangat dialukan. Tetapi sekarang negara is going on the slightly different direction. Kita go for lihat juga untuk pelajar SPM tahun ini, kemana tujuan anda, kemana masa depan anda. Begitu ya Syahila. Okey, baik Puan Yusma, terima kasih atas perkongsian. Jadi kita dah nak masuk ke slot Q&A daripada para penonton kita yang dah memberikan soalan-soalan untuk dijawab oleh ahli panel kita. Jadi soalan pertama mungkin ditujukan untuk Datuk Kamil lah. Jadi Datuk Kamil mungkin boleh jawab. Dia bertanya tentang bidang yang kita minat mungkin tak menjanjikan peluang kerjaya di masa akan datang. Bidang Kepulauan Negara 10 tahun lepas mungkin tidak akan sama dengan 10 tahun akan datang. Jadi bagaimana maklumat-maklumat ini boleh disampaikan kepada pelajar-pelajar sekarang? Silakan Datuk. Saya sebenarnya dah scan terus soalan-soalan tu. Jadi mungkin saya menyentuh sedikit lah bidang-bidang. Memang saya rasa kita tak boleh foresee. Ya, ini bukan macam nunjuk 4 belalang. Kalau saya boleh decide apa bidang yang kita tahu tu, ya, memang saya kaya lah. Tak perlu artificial intelligence. Tetapi the most important thing, ya, macam saya kata tu, the skill. What are the skill set? Tapi sekarang ni kita bukan kata talking about skill set aja. The mindset kena betul, skill set kena betul, tool set pun kena betul. Ya. Sekarang ni memang ada yang selalu kita selalu dengar dari segi communication. Communication memang kena penting. Lepas tu we are talking about remember dia not talking about intelligence biasa saja. Dia talking about emotional intelligence. Ya. They talk a lot about artificial intelligence, blockchain. Saya bagi tahu tadi tentang sales and marketing. Benda ni memang you cannot automate it. Cannot automate. No automation can change. Sales marketing is required. Ya, tetapi different kena ada bidang-bidang yang lain jugalah. The most important thing, kita tengok banyak company bila dia buat survey, ni dia data punya skill ni. Ya. Ramai kita tengok the new dia enter the market, they are not comfortable handling data. The analytical skill, the way you answer question, the way you approach the problem, yeah. We're not talking about attention to detail lagi. Yeah, data saja, data. That's why sekarang ni you talk about the big data, we are short of it. Short of it. Tadi salah satu bidang sekarang IT ni is artificial intelligence, tapi sekarang we are really dying hard looking for cyber security punya expert. Peringkat diploma sampailah dekat atas. In fact sekarang ni kalau you train cyber security expert dan you produce 10 orang, saya rasa 10 orang tu either dia pergi negara jiran kita selatan ataupun dia pergi ke Japan. They will grab all this thing. Memang, dan kami di PM bukan sekat itu aja, dekat College Vocational di Sungai Buloh dan juga di Sepang, kita ada special program on IT ini.
dengan IBM special program, ya. So daripada peringkat teknikal lagi. Jadi itulah kritikal, bidang-bidang yang kritikal yang saya kata tadi tu. Tapi bidang-bidang lain tu very important. Along the way, very important bila duduk dekat, because you go to saya kena bagi tahu. In the end of the day, yang survive ni, it's not those who are the strongest among us. It's not the most intelligent among us. Those who will be successful, ini saya kena tahu, bagi tahu adik-adik, it's good kita pandai, kita bagus. Tapi those who will be successful among us adalah those who are most adaptive to change. Walaupun dia attribute kata-kata tu kepada Darwin, it's not Darwin, tapi itulah. It's not the strongest among us, it's not ini, tetapi the most adaptive to change. That's why dalam Facebook saya tadi saya war-warkan tu, saya bubuh satu tape, balik dengar. Video tape daripada Angela Duckworth, dia talk about grids. Grids ni lah yang bantu kita berjaya. Dan juga saya nak komen satu dalam konteks skill. It's very difficult. People talk about creativity, active listening, and then how do the leadership. Dan it's very, don't discount. Apabila kat university, college, you involve dalam program-program volunteerism. Volunteerism. Don't be surprised bila masuk universiti esok dia tengok kawan-kawan dulu senyap-senyap, tiba-tiba dia rise to the challenge. Apa dia ni kat universiti dulu senyap, tiba-tiba jadi MPP punya wakil apa semua. Don't rise. And also, you must remember, saya nak bagi tahu, walaupun apa-apa, the world is not fair. It will not treat you fairly. Kita akan bertukar selumus. Kadang-kadang jatuh bangun, dan juga kalau kita duduk Jinan ni, kita berkawan sama-sama kita, mostly 99% Melayu. Pergi esok grup projek, India ada, Chinese ada. Chinese pun setengah datang, sorry to say, daripada sekolah yang memang dia tak pernah bercampur Melayu. So how do you adapt dalam tu? Do you just retreat? Apa dia? This we're talking about communication. But the most important thing, saya kata, yang skill yang saya tengok, saya saudara-saudari ada anak apa saya tengok lah yang ni. Tadi sebelum masuk ni saya dengar satu tape. Tape daripada one admiral lah daripada US, dia dah retired. Kita praktis benda ni dekat Jinan hari-hari, setiap minggu. Apa dia? Dia suggest the most important skill dia acquire masa dia buat, dia masuk Navy Academy adalah make your bed every morning. Sebab if you can do that little thing, you cannot do that little thing, make your bed in the morning, you cannot do larger thing, cannot do big thing. Macam mana make sure bed lah, apa semua, all this thing. And kalau you nak buat bed, you kena bangun awal, start. Orang-orang yang berjaya ni, dia tak bangun pukul 7. Dia bangun pukul 5, the 5 AM club. And the worst thing happen adalah, if you had a bad day, bila you balik, you tengok your bed is nicely made, you tak hilang masalah tu. If you have a bad day, tengok katil lah apa semua, that's very simple. Even ini Navy Academy dia bercakap, start with a small thing. Yang lain-lain skill, ada saya komen tadi, is very difficult. Tetapi nak cakap apa ke bidang-bidang kerja, tetapi the skill cap macam kata tadi lah. All this thing, and most important thing adalah, dua lagi perkara adalah, you need to have a world view. Kadang-kadang pergi interview, pengalaman saya bila tanya sikit, dia duk cerita tu je. Tanya sikit keluar, perspektif dia tak ada. You must remember, bila pergi universiti, the most important thing, what is the difference? What make you a different today and 2 weeks from now is the person that you meet, and also the book that you read. Kalau you jumpa orang tu saja, buku pun tak baca, samalah you minggu ni dengan minggu depan. That's a long answer to a short question. Thank you. Terima kasih Datuk. Sangat panjang tu perkongsian Datuk tu. Saya pun dapat impak yang macam wow, bila Datuk cakap berdasarkan perkongsian-perkongsian yang ada tu macam terinspirasilah juga. Jadi kita ada satu lagi soalan untuk Puan Yusma. Dia kata orang selalu anggap college, community dan politeknik ni sebagai second level institution compared to universiti awam. Jadi apakah pendekatan yang dilakukan oleh college, community dan politeknik untuk menarik higher achiever ke dalam bidang TVET ini? So, silakan Puan Yusma.
Okey, terima kasih untuk soalan tu. Di antara perkara-perkara yang kita lakukan adalah macam tadi salah satu komennya, kita tak cukup pendedahan. Masyarakat tak cukup tahu tentang politeknik dan college community. So di antara perkara yang kita lakukan adalah itulah, kita make sure that kita wawarkan kejayaan-kejayaan kita war-warkan who we are. Pada hari ini saya dapat kesempatan ini untuk bercerita what is Polytechnic and Community Colleges. Itu satu alhamdulillah lah. Tapi selain pada itu kita pastikan daripada segi publicity-nya kita melakukan yang cukup. Dan selain daripada itu, kalau masyarakat prihatin ataupun tahulah tentang ini, di dalam kita hantar banyak penyertaan di dalam pertandingan-pertandingan yang mana kita bertanding bersekali dengan universiti-universiti ternama di dalam ataupun di luar negara. Dan kita mencapai kejayaan. Jadi kejayaan-kejayaan ini juga kita war-warkan. Macam baru ni lah from the top of my head. Di antara kejayaan kita capai adalah dalam bidang drone, kata saya, drone, yang mana kita bersaing dengan universiti ternama, universiti teknikal ternama di dalam negara. And we won. Waktu itu Politeknik Tengku Surabaya mendapat tempat pertama. Jadi kejayaan-kejayaan ini yang kita nak kongsikan supaya untuk pelajar yang mempunyai ataupun untuk pelajar yang mempunyai kejayaan ataupun good students lah, yang dikategorikan sebagai good students, straight A's, A++ ni dalam ADMATS dan sebagainya tu, bila mereka melihat kejayaan ni, and if they are interested in pursuing the hands-on part, kalau dia orang tak interested in pursuing the hands-on part pun tak kena juga dengan bidang dalam politeknik ni. Okay, but you must be interested in the doing things tu. Kalau you are interested in that and you have a very good academic result, kita sangat mengalung-alungkan lah. Dan apabila mereka ni melihat kejayaan-kejayaan, kadang-kadang bila kita masuk satu pertandingan tu, especially pertandingan yang berkonsepkan reka cipta dan sebagainya ni, kita kadang-kadang ada kategori sekolah, ada kategori IPTA dan sebagainya tu, dan mereka sendiri boleh melihat kejayaan-kejayaan dicapai oleh Politeknik dan College Community di dalam bidang-bidang, khususnya dalam bidang kejuruteraan, khususnya untuk bidang kejuruteraan lah. Tetapi having said that, College Community for example, ada juga pelajar-pelajar kita bawa kejayaannya sampai keluar negara, bertanding di peringkat dunia dan masih lagi dapat mencapai kejayaan yang agak memberangsangkan. So these are the success stories yang kita nak wawarkan kepada mereka di luar sana. Kadang-kadang if you're a good student and you have entrepreneurship mind, boleh juga masuk ke politeknik sebab kita ada subjek-subjek khas untuk mengajar bagaimana nak jadi seorang entrepreneur yang berjaya. So you've got your skills, you've got your cognitive value, you boleh berfikir, you boleh menyelesaikan masalah, and kalau ikut Datuk Kamil tadi, you have a very good personality as well, emotional intelligence, ada sahsiah hebat. Tak ada sebab untuk anda tidak berjaya. Jadi kalau if you want if you want to be a good engineer, masuk politeknik dulu. Because you will learn all the hands-on, the technician area tu you akan belajar dulu. Dan lepas tu you lanjutkan pelajaran untuk menjadi seorang engineer, and I bet you be a very good engineer because you tahu penuntut ilmu tu daripada bawah sehinggalah ke atas. Begitu Sheila. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Puan Yusma atas jawapan yang diberikan. Jadi kita ada lagi satu soalan yang agak menarik untuk saya tanyakan kepada Datuk Kamil lah. Jadi dia tanya, jika berminat untuk menjadi pegawai takbir diplomatik lah, PTD. Sekarang tengah ada ujian online yang saya dengar daripada kawan-kawan saya lah. So dia tanya, apakah laluan yang perlu dipertimbangkan? Mungkin Datuk Kamil ada sedikit pencerahan mengenai PTD. Silakan. Okey, terima kasih PTD, pegawai takbir diplomatik. PTD ni kalau nak jadi PTD memang you are open lah, ya, bidang apa pun boleh, ya. Career saya dulu balik pergi overseas, saya buat first degree geology, lepas tu geochemistry masters. Balik my first job adalah sebab masa tu memang no oil petroleum company recruiting. Masa tu is economic crisis, ya. Commodity price memang plumb down. I started my career sebagai journalist, dengan New Straits Times masa tu sebab saya memang suka menulis. Lepas tu after 1 year apply masuk PTD. Kenapa saya masuk PTD? Saya rasa it's a payback time. Saya memang terhutang banyak kepada kerajaan, ya. Payback time, dan juga saya nak terlibat dalam pengualan polisi, ya. So kadang-kadang duk fikir juga, sayang lah. Alah, okey.
PTD ni dia kalau penjurusan dia kena tengok, pertama sekali bidang yang duduk dekat central agency pusat, Kementerian Keuangan, Unit Pelancaran Ekonomi, ya, ataupun JPA, ini agensi pusat. You memang jaga berubah polisi. Lepas tu you ada line ministry kita panggil, macam Kementerian Pendidikan, Kementerian Sains, ya. Tapi kementerian pun ada yang economic ministries, ada yang social ministries. And then ada juga special line, adalah line apa? You go career diplomat. Career diplomat, ya. Ataupun another line adalah state, district, pejabat tanah, pejabat daerah. So masing-masing punya minat. Now, ada juga yang bidang-bidang lain, ya, yang walaupun jadi diplomat tapi you go you serve dekat BT, you go pergi overseas. Jadi ni saya pernah juga bertugas di overseas, tapi saya pergi Keteru, masa tu duduk di EPU 2.5 years di World Bank headquarters di Washington, ya. I was there masa September 11, ya, sniper incident apa. Jadi banyak jurusan lah. Cuma saya kena bagi tahu, ya, kalau tak semestinya you minat nak kerja Kementerian Keuangan, tapi bila lepas kursus intan setahun tu, kadang-kadang posting dia tengoklah kesesuaian, kadang tak ada tempat kosong, then you be there. Tak tentu kadang-kadang. Then you develop lah. Life is always about, saya kata tadi lah, apa dia? You adapt to the change. Bila kita dah sampai, jalan tu selekoh, takkan kita nak jalan straight. So you keep on changing. Saya kalau dulu, kalau tengok memang saya nak jadi geologist, tapi so what? Balik, so you have to change. Gitu. Jadi pilih apa-apa, tapi kalau yang nak jadi career diplomat tu, adalah laluan-laluan dia ada. Masa intan tu dia perhatilah. Tengok, that's why I say kita kena tengok cara pemakaian dia. Kalau pakai pun tak ni, tak layak jadi diplomat kan. Berjalan pun dalam poket macam-macam, kembung sana kembung sini. Pakai coat pun tak ni, tie pun tak matching, stokin merah lah apa semua kan. Rambut, this is pakaian because it's very important. You study, you work apa, last final you have to dress smart, very smart. Career dia banyak lah dia punya, pilih sendiri. Esok then you grow lah dalam tu. Macam saya I have work dekat Finance Ministry, Economic Ministry. I have work with the Science Ministry, Science and also Intellectual Property, dan juga sekarang ni alhamdulillah saya memang dulu doa saya bila I end my career, I will retire next year. I end my career insyaAllah dalam Social Ministry. Saya bermula di sekolah dan saya akan pencen pun career saya tamat adalah dalam urusan yang berkaitan dengan sekolah. So back to where you belong. You pendidik ni. Dia di bawah saya ni, tak pelawat sekolah lagi. Nanti saya melawat sekolah Syakila. Jadi Dato' ada juga yang tanya maksimum umur untuk apply PTD. Berapa? Oh ya, kena check lah, saya dah tak ingat dah sekarang ni. Berapalah apa semua kan, because very important. Kalau dah tua-tua pun teruk juga kan. Jadi because bukan apa, you tak terkejar sekarang ni. Because but I have to tell you, certain ministry, most ministry sekarang ni it's quite tough because saya tahu test pun it's quite difficult, ya. Dia tengok interview masa kami lari fitness, itu pun very important. One of the skill set saya kata tu, skill set ni bila adik-adik nak masuk universiti tu, don't overlook your health. Ya, jangan orang kata apa duduk depan TV, all this thing. You must take care of your health. Dah pandai belajar, esok kerja lah apa semua. Kita tak nak nanti kerja 2-3 tahun and you don't get to taste your ni. Ya, keep your body fit. Ya, tengok apa semua. Make sure makanan. Yang lain-lain ni kita tak ada. You have no full control. Tetapi what get inside your mouth, we have full control. Ya, very important semua. Take care of your health. Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian untuk PTD tadi. Kita pergi ke soalan yang kita kira terakhir lah untuk malam sebab kita dah run of time juga ni. Jadi saya buka kepada soalan ni mungkin ditujukan kepada Puan Yusma lah. So untuk masa sekarang, apa bidang dan tahap akademik yang diperlukan oleh pihak industri? Mungkin boleh berikan sedikit daripada Puan Yusma. Okey, terima kasih Shaila.
untuk pengetahuan semua, at the moment semua peringkat diperlukan, tetapi you have to understand dia punya hierarchy pekerjaan ni. Of course lah dia top managerial ni ada seorang PM je, tak boleh banyak PM kan, tetapi technician dia duduk kat bawah ni. So we need a lot of technicians. Sebab tu salah satu sebab mengapa Politeknik College Community senang mendapat pekerjaan, because there's a lot of vacancies for technician dan juga ni. Saya beri contoh, baru-baru ni kalau tuan-tuan perempuan ada mendengar berita tentang pelaburan yang akan masuk ke Malaysia, khususnya di Kedah, khususnya di Kulim High Tech. Kita dapat tahu ada satu syarikat daripada Austria, ATNS, akan masuk ke Malaysia insyaAllah ke Kulim High Tech in particular. So bila dia nak set up satu-satu kilang seperti ini, apa yang diperlukan? Dia perlukan satu operators. Operators datang daripada mana? Dia mungkin datang daripada college vocational, dia mungkin datang daripada SPM leavers, school leavers kan. Yang tu, of course yang tu ramai yang diperlukan ya. Ada pula yang kita perlukan selepas operators, technician ataupun assistant engineer, kemudian baru engineer. So jadi that is why untuk bidang untuk kilang especially bidang-bidang yang berkaitan dengan manufacturing khususnya itu sangat-sangat diperlukan oleh sebuah organisasi yang baru membina tapaknya di Malaysia. Tu di antara contoh apabila adanya pelaburan masuk ke Malaysia, maka akan wujudlah banyak peluang pekerjaan. Mungkin dalam, kalau sebuah kilang yang bertaraf international tu mungkin ada dalam 5,000 jobs yang akan being created. Itu bergantung kepada tempoh berapa lama dia akan berada di Malaysia. Jadi kalau melihat kepada graduate employability ataupun melihat kepada bidang-bidang yang diperlukan ni, kalau ada bidang manufacturing sama ada di Kedah ataupun di Johor, inilah bidang-bidang yang diperlukan untuk negara at the moment. Okay. Baik, terima kasih Puan Yusma atas jawapan yang diberikan. Jadi kita dah sampai ke akhir program. Jadi sebelum kita akhiri, kita nak dengarlah kata-kata akhir, kata-kata penutup dari ahli-ahli panel kita yang sudi meluangkan masa, sudi berkongsi info-info yang ada untuk pelajar-pelajar lepasan SPM khususnya. Mungkin ada sedikit tips untuk pelajar-pelajar ni untuk menyambung pengajian, untuk menjadi seorang selepas ini mereka akan menjadi seorang graduan ataupun pelajar di peringkat universiti pula. Jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada Datuk Kamilah, kita mulakan. Silakan Datuk. Okey, terima kasih sekali. Saya ada dua point lah ya, parting shot. Yang pertama sekali, ya, you are officially now alumni Jenan. Okey. Jangan lupa cikgu-cikgu kita, sekolah kita lah apa semua. Saya nak all of you be active, ya. Sumbang balik. Kalau tak boleh sumbang duit, sumbang tenaga, sumbang time, ya. Because it's very important. Kita nak memastikan kesinambungan alumni Jenan tu, pengetua pun ada, make commitment yourself, ya. Jangan bila dah keluar tu esok lalu macam tu saja. You must remember where you belong, ya. Cikgu, school will survive all these things, tetapi this is very important, ya. Very important. We must be proud of our alumni. Macam apa ni cakap tadi, Syahilah cakap semua dulu masa saya tu kena spell, you daripada mana? Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Jitra. Sekarang kalau you kata sekolah menengah tu baru tak habis lagi kita cakap, orang dah boring nak dengar panjang Jenan ke? Ya. So, alhamdulillah, ini semua adalah berkat daripada abang-abang kita, senior-senior kita yang dulu, ya. Don't remember, sekarang ni kena target tahun 2000, ni saya bagi pihak presiden, 2023 sekolah kita akan menyambut ulang tahun ke-60, ya. Jadi I will see you insya-Allah umur panjang 2023 batch ni, ya, dalam 3 tahun, belum graduate lagi, baru masuk universiti, but you come, I want to have a full table. Ni pun campaign lagi lah. Itu satu, ya. Yang kedua adalah, okey, walaupun you baru nak masuk universiti ke college, ya. Ni reverse, ya. Take time, dengar video ataupun speeches, top commandment ataupun graduation speech. Universiti, tak kira lah di sini ke di luar negara. Commencement speech tu very powerful, full of things, ya, to guide you. Sepatutnya dia pesan kepada orang yang baru graduate memulakan career.
Tetapi it's very useful kalau you dengar graduation speech tu sebelum masuk universiti, baru you nak start college. Kerana itu akan meletakkan anak-anak semua di platform yang betul. Supaya bila you dengar esok graduation speech tu, bila you graduate, you memang ready lah nak fly. Sebab dia akan bagi tahu when you go out you have to do this. Tetapi kalau kita tak bekal 4 tahun di universiti, tak ada, bila pergi kat situ dia talk about get involved dalam volunteerism, giving back to society, don't worry, the world is for you to conquer. Tapi kalau kita tak sedia 4 tahun tu, bila kita dengar tu, kita rasa banyak sangat. It's a big gap. It's a very big shoes for us to fill up. Okay, so last kali kita akan jenan lah. Betul. Okay, jadi daripada Puan Yusma, silakan. Okay, terima kasih Syah. Okay, daripada saya ada 3 poin. Satu, yang paling penting saya rasa adalah jangan lupa asal usul kita. Okay, asal usul kita adalah jenan bagi saya lah. Okay, what makes me who I am today is actually kebanyakannya asasnya itu adalah daripada jenan. So saya berterima kasih kepada semua guru-guru saya yang terutamanya yang banyak mendidik saya dan membentuk saya lah. Ada yang masih hidup, ada yang telah pergi Al-Fatihah untuk mereka yang telah meninggalkan kita, dan memang sangat-sangat terkesan sehingga ke hari ini saya rasa apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat daripada jenan tu membentuk diri saya, especially apa yang Datuk Kamil kata, the sahsiah part tu, the ability to negotiate, the ability to untuk tahan segala dugaan-dugaan tu dan semua, the ability to adapt dan sebagainya tu, asasnya itu datangnya daripada jenan. So I am so thankful to jenan for making who I am today. Alhamdulillah. Yang keduanya, kita mesti tahu arah tuju kita. Macam tadi Aina ada sebutkan, kalau nak pergi toilet pun mesti ada sebab musabab kita nak ke toilet. Begitu juga kehidupan ni. Kita mesti tahu ke mana arah tujuan kehidupan kita. At the end of the day, kita nak meraih syurga. Kalau orang Islam, kita nak meraih syurga at the end of the day. So semua pelakuan kita mestilah menjurus ke arah itu, baik hati dan sebagainya tu. All the things yang kita perlu ada, jati diri kita, semuanya ke arah itu, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik, dapat berkhidmat kepada bangsa, negara, agama kita sendiri. Dan yang ketiganya, of course lah, bila kita dah belajar, kita berbakti. Macam Datuk Kamil kata, we give back to the society. Kita kan jenan. Itu saja, Syah. Okay, terima kasih Puan Yusma. Jadi untuk adik Aina Adina, mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada adik Aina sendiri. Silakan. Okay, baiklah. Kata-kata akhir bagi saya ialah, yang pertama sekali poin yang saya akan tekankan ialah I'm proud to be a Zinanian. Jadi macam bukan sahaja saya berjaya disebabkan oleh ketika tingkatan 5 sahaja, tapi saya bersyukur kerana saya telah berjaya daripada peringkat bawah lagi. Jadi yang penting ialah seperti yang Puan Yusma kata dan Datuk Kamil kata, kita kena tahu asal usul kita sendiri dan tidak lupa dirilah. Jadi jika kita sentiasa ingat dengan apa yang dari mana kita asal, kita akan sentiasa menjadi tunduk ke bawah seperti ikut resmi padi lah. Dan seterusnya saya juga sebenarnya dengan forum ini saya telah membuka minda saya dan juga mungkin rakan-rakan saya tentang pelbagai ilmu yang dikongsikan oleh Datuk Kamil dan juga Puan Yusma dan serta juga Cikgu Syahila. Dan ini telah memberi kesedaran kepada saya supaya lebih berfikiran matang untuk mengetahui hal itu sendiri. Dan yang terakhir sekali saya berharap agar batch kami SM 2020 iaitu Zinanian, iaitu Stargacious sentiasa keep in touch dengan alumni terdahulu supaya kita dapat bakti kepada sekolah. Baik adik Aina, terima kasih atas kata-kata akhir tu. Jadi dan akhirnya daripada saya sendirilah. Okay, buat adik-adik lepasan SPM 2020 khususnya, pilih betul-betul. Leila, mungkin kita we should thank. Saya nampak Cikgu Mihat pun ada bersama kita, Cikgu Mihat.
Ya, terima kasih juga untuk semua alumni, guru-guru daripada Jenan sendiri, guru-guru daripada sekolah lain juga yang turut hadir menonton kita punya webinar pada malam ini. Dan untuk adik-adik juga, saya mohon supaya adik-adik yang bakal menghadapi SPM 2021 ni tak putus asa lah untuk menghadapi peperiksaan pada dalam era pandemik ini. Dan sama-sama juga kita doakan supaya negara kita pulih seperti biasa dan kita bebas untuk hidup normal seperti biasalah. Jadi akhir sekali jangan lupa untuk sidang penonton semua, jangan lupa untuk like page Alumni Samsa kerana banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda, dan jangan lupa juga sharekan live malam ini di ruangan FB anda lah supaya ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat kita kongsikan bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua ahli panel kita pada malam ini, Datuk Kamel, Puan Yusma dan juga adik Aina. Dan juga alumni sendiri yang ada di sini, iaitu Presiden alumni sendiri, dan juga ramai lagi lah rakan-rakan yang kita nak sebutkan, tak boleh nak sebutkan. Jadi hanya ucapan ribuan terima kasih yang dapat kami sampaikan, dan juga terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pandangan lah dalam webinar kali ini, iaitu SPM Unlock ke mana hala tuju selepas ini. Jadi mungkin daripada program ini dapatlah membantu adik-adik untuk membuat keputusan dan juga memilih hala tuju adik-adik dalam bidang yang adik minati. Jadi tak lupa juga terima kasih kepada penonton-penonton yang ada di ruangan FB yang menonton live kita pada malam ini. Jadi semoga sama-samalah kita mendapat manfaatnya. Jadi akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As.